tangan ekstremisme dan sebagainya, dan kita juga mengupas tajuk Islam sebagai penyelesaian kepada masalah masyarakat majmuk sedari tahun 70-an. Di sini kita dapat melihat sejauh mana telah berlaku wacana berkenaan dengan isu ekstremisme dan soal social cohesion, soal perpaduan, soal unity yang kita akan bincang malam ni, sahabat-sahabat. Saya bersama dengan Naib Presiden Habib sudah ajak petang tadi daripada pagi, dan esok juga akan menghadiri bengkel selama 2 hari bersama dengan SIASAT, Southeast Asia Center for Counter-Violent Extremism, sebuah agensi di bawah Kementerian Luar. Sidang hadirin yang saya kasih sekalian, malam ini tetamu kita bukan kaling-kaling, bukan calang-calang, merupakan tokoh belia ASEAN, tokoh belia negara, dan kini menjawat jawatan Presiden Majlis Belia Malaysia. Di bawahnya dinaungi lebih 40 badan belia yang pastinya ada turun naik, ada geloranya, ada cabarannya, dan tidak mudah untuk mengemudi persatuan sebesar ini. Sebelum kita memulakan majlis kita, saya fikir saya akan mulakan dengan ummul kitab Al-Fatihah, dan kita akan menjemput sebentar lagi Setiausaha Agung Abim untuk menyampaikan ucapannya. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Tanpa membuang masa, dengan segala hormatnya majlis mempersilakan Saudara Muhammad Fazril Saleh, Setiausaha Agung Angkatan Belia Islam Malaysia, yang juga terlibat secara langsung sebagai panitia dan juga penganjur bagi program kita pada malam ini, untuk menyampaikan sepatah dua kata sebagai awal-awal insya-Allah. Silakan Saudara Fazril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam dan juga salam bangsa Malaysia. Alhamdulillah, kami mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa kerana kesempatan malam ini kita berjaya untuk melaksanakan satu siri daripada siri-siri webinar yang kita namakan sebagai webinar Belia Mencegah Ekstremisme. Yang ini merupakan siri yang keempat, yang mana menjadi penutup ataupun pelabuh bagi tirai program Belia Mencegah Ekstremisme bagi tahun 2021 tahun ini. Saudara sekalian, saya mewakili penganjur Angkatan Belia Islam Malaysia dan juga Jabatan Belia dan Sukan Negara, Kementerian Belia dan Sukan Malaysia, JBSN KBS, merakamkan ucapan terima kasih atas komitmen yang ditunjukkan oleh para belia sekalian, tuan-tuan, puan-puan, saudara, sepanjang kita menjalankan program kita. Sebanyak 5 kohort sebenarnya. Ya, Tuan Julfitri, untuk makluman dan juga makluman kepada para hadirin dan juga penonton sekalian, sebenarnya kita telah pun melaksanakan 5 siri pelatihan, dengan setiap pelatihan atau setiap training itu mengambil masa selama 7 jam untuk menamatkan pelatihan bagi setiap kohort Belia Mencegah Ekstremisme. Dan ini merupakan komponen kedua bagi kohort kelima, dan saya sebutkan tadi, ia adalah pelabuh bagi semua acara Belia Mencegah Ekstremisme yang telah kita rencanakan pada tahun ini. Sebab itu kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang berperan serta. Untuk makluman, kita ada sekitar 270 orang peserta yang mengikuti program kita sejak daripada kohort pertama sampai kohort yang kelima. Dan perkara ini tidak akan dapat kita laksanakan sekiranya tidak ada sokongan khasnya daripada Kementerian Belia dan Sukan Malaysia. Dan juga saya harus berikan penghargaan dan pengiktirafan kepada Majlis Belia Malaysia MBM sendiri kerana menyokong kita dalam usaha melaksanakan program yang kita adakan pada hari ini. Saudara-saudara sekalian, bila berbicara tentang Belia Mencegah Ekstremisme, sebagaimana yang telah kita lalui sepanjang kohort atau 5 kohort sepanjang tahun ini, kita menyaksikan bahawa di peringkat ABIM dan juga Jabatan Belia dan Sukan Negara, asas kepada aktiviti program kita ini adalah mencegah ekstremisme melalui proses pendidikan dan juga rakan sebaya. Kerana itu ada 3 domain utama yang kita berikan penekanan menjadi modul dan juga pendekatan yang kita ketengahkan. Ya.
Pastinya ini adalah suatu boleh dikatakan projek rintis, dan projek ini juga mendapat pengiktirafan daripada siasat sebagaimana disebut oleh Cik Din tadi. Satu agensi yang sekarang ini parking di Kementerian Luar Negara yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program-program kesedaran dan juga pendidikan berkait dengan pencegahan violent extremism ataupun ekstremisme ganas yang sedang kita bicarakan ini. Kerana itu 3 domain itu sangat menumpu kepada kepercayaan, keyakinan kita bahawa belia adalah penyelesaian kepada permasalahan dan kemelut yang berlaku berkait dengan keganasan dan juga ekstremisme, juga proses radikalisasi dan sebagainya. Atas sebab itu, insya-Allah selepas ini pada tahun hadapan kita merencana bersama dengan Jabatan Belia dan Sukan Negara untuk melanjutkan program ini tapi dalam fasa yang berikutnya. Jadi fasa pertama ini sebagai pengenalan, sebagai proses kesedaran, dapatkan maklumat dan input, ya, memahami sedikit. Selepas ini kita akan bergerak kepada suatu bentuk tindakan, kalau boleh ada satu kumpulan belia mencegah ekstremisme yang akan kita wujudkan. Pastinya kita perlukan pedoman dan juga sokongan daripada Majlis Belia Malaysia, khasnya tokoh belia kita secara Julfitri Johar yang juga menjadi pembicara pada malam ini. Saya ingat sekadar itu dulu ucapan ringkas, sekadar memaklumkan betapa gembiranya kita, berbahagianya kita kerana program ini telah mencapai sasarannya dan pastinya kita tidak mahu mensia-siakan apa yang telah kita capai. Maka proses tindakan lanjutan dan juga susulan bagi fasa berikutnya penumbuhan kumpulan belia mencegah ekstremisme akan dilaksanakan insya-Allah pada tahun hadapan. Jadi dengan ini saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan semua rakan-rakan yang berperan serta menyertai program dan juga pelatihan kita mestilah selepas ini terus bersama dengan kita untuk agenda yang lebih besar pada masa akan datang. Sebelum saya tutup perbincangan atau saya tutup ucapan saya nak maklumkan bahawa kita ada usulkan kepada Kementerian Pendidikan Malaysia KPM untuk diadakan program berkaitan belia mencegah ekstremisme di peringkat pelajar, ataupun pelajar mencegah ekstremisme, begitulah. Jadi ada elemen kesedaran khasnya dalam co-curriculum dan juga mungkin ada subjek tertentu yang relevan untuk dimasukkan elemen ini. Kerana itu kita memikirkan ia ada prospek yang besar ke depan dan bagi kita yang menyertai pelatihan ini silakan bersama untuk menjadi sebahagian daripada masyarakat Malaysia yang mencipta sejarah, membawa agenda ini ke peringkat yang lebih jauh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Fazil Saleh, Susah Agung Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM, yang macam kita dengar tadi, Saudara Fazil ada sebut hampir 300 orang belia telah menyertai siri daripada kod 1 sampai kod 5, webinar 1 sampai webinar 4. Saya fikir tidak mudah ya untuk stay tidak tertidur ataupun terus maintain ya, melainkan dengan semangat daripada fasilitator dan juga anak-anak muda kita sendiri. Jadi saya fikir malam ni kita dengar ya adik-adik, sahabat-sahabat semua, tokoh belia kita Saudara Fitri nak cerita tentang fikir proporsional, tindak profesional. Jadi semua kena semangat sikit, kalau boleh on camera. Kalau kata on camera, yang paling penting nanti akhir kita buka sesi Q&A, sahabat-sahabat kena tanya soalan sebab bukan mudah ni. Saudara Fitri ni seorang yang sibuk. Saya biasa bagi dengan Abang Ju, orang yang baik, mantan Presiden Habib yang sangat committed, belia yang sangat banyak menyumbang kepada masyarakat. Sekiranya Abang Ju sudah bersedia, Saudara Fitri sudah bersedia, dengan segala hormatnya majlis mempersilakan insya-Allah. Silakan Abang Ju. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada saudara Cik Din, nama nickname beliau. Saudara Fazril Susah Agung Angkatan Belia Islam Malaysia, saudara rakan-rakan peserta yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bertemu untuk kita berbincang satu tajuk yang penting pada malam ini, merupakan kesinambungan daripada siri-siri yang disebutkan sebentar tadi dalam kerangka untuk kita melahirkan belia yang berfahaman dan bertindak secara sederhana bersesuaian dengan ajaran yang kita anuti, iaitu ajaran Islam. Dan saya yakin
majoriti yang berada dalam kumpulan ini merupakan kumpulan belia yang menganut ataupun memeluk agama Islam. Dan tajuk kita pada malam ini adalah berkaitan dengan fikir proportional tindak profesional, merupakan sebahagian daripada gagasan yang penting untuk difahami oleh rakan-rakan sekalian, untuk dihadami dan yang paling penting untuk dipraktiskan dalam kehidupan seharian. Saya mohon maaf kerana tidak sempat menyiapkan slide disebabkan kesibukan dan kesuntukan masa. Namun mungkin dalam tempoh setengah jam ni saya cuba mengupas dan saya mohon rakan-rakan sekalian untuk bersabar untuk mendengar, kerana untuk kita mendapatkan faedah-faedah yang baik, mutiara-mutiara ilmu, maka kita harus bersabar ya dan menadah telinga untuk kita mendapatkan kefahaman. Bertepatan dengan hadis Nabi SAW, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Mana-mana individu yang Allah Subhanahu Wa Taala mahukan kebaikan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan rezeki dalam bentuk kefahaman. Jadi kita faham di situ bahawa rezeki bukan hanya dalam bentuk kewangan, berbentuk materi, tetapi berbentuk kefahaman kita kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk malam ini kita bincang tentang fikir profesional, tindak profesional merupakan dua kombinasi elemen penting dalam kehidupan kita. Iaitu proportional tu berkaitan dengan wasatiyah. Saya meminjam kata-kata daripada bahasa Indonesia. Proportional tu maksudnya wasatiyah ataupun sederhana, dan tindak profesional merupakan satu elemen yang penting yang disebutkan dalam Al-Quran, "Inna manistajartal qawiyul amin." Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala merakamkan kisah kedua puteri Nabi Shu'aib ketika berdialog dengan Nabi Musa dan Nabi Shu'aib tentang untuk mengambil Nabi Musa sebagai pekerja. Dan disebutkan bahawa ciri-ciri Nabi Musa itu manistajar qawiyul amin, iaitu dia ada qawiyul amin, iaitu amanah, dan juga qawi, iaitu profesional. Dan dalam kehidupan kita, saudara-saudara sekalian, kita kena gabungkan untuk kita menjadi seorang Muslim ataupun rakyat Malaysia yang seimbang kehidupan dia, maka kena ada dua elemen ini, iaitu profesional dan proportional. Dia seperti kita lihat kalau boleh kita samakan proportional dan profesional sebagai duit shilling ni lah kan. Kalau sebelah ini adalah profesional, sebelah sini adalah proportional. Jadi dia tidak boleh diasingkan. Dua elemen ini seperti satu koin 50 sen ini ataupun duit shilling 50 sen ini, dia berada dalam satu badan, cuma berbeza mukanya. Kalau sininya kita sebut sebagai fikir proportional, di sebelah ini adalah tindak profesional. Jadi dua elemen ini penting untuk menjadikan anda seorang Muslim ataupun rakyat Malaysia yang sederhana dari sudut sifatnya. Kerana penting untuk kita bersikap sederhana ni, kerana anak muda dia sentiasa ada hamasah, semangat. Penting juga kita perlukan kepada anak muda yang bersemangat. Baru ni saya menziarahi Syekh Nazrul Nasir, salah seorang tokoh agamawan muda yang sekarang ni membuka zawiyah. Zawiyah ni merupakan macam pondok lah ataupun madrasah, yang beliau sebutkan baru ni bahawa penting juga kita mahukan anak muda yang bersemangat. Kalau anak muda layu aja, kalau orang Islam kata ontok aja kan, senyap aja, maka kita tidak melahirkan anak muda yang sihat untuk negara. Jadi kita perlukan anak muda yang ada semangat. Dan yang keduanya perlu dilengkapi dengan soal ilmu lah, yang mana yang kita nak bincangkan pada malam ini. Jadi dalam kehidupan kita, kita harus kalau kita berbincang tentang fikir proporsional, fikir secara sederhana dan tindak secara profesional, maka dalam kehidupan kita, kita memerlukan dalam kehidupan kita memang Islam ataupun agama kita sentiasa saja mahukan kita ni menjadi ada kualiti, Muslim yang berkualiti. Jadi salah satu daripada kualiti yang kita nak bincangkan, salah dua daripada dua elemen yang kita nak bincang malam ini yang menjadi kualiti kepada Muslim adalah iaitu profesional dan proportional. Jadi dalam kehidupan kita ni kita perlu ada of course first part ni saya nak bincang tentang profesional dulu. Maka dalam kehidupan kita, apa yang disebut
sebagai itqan. Dalam bahasa Arab disebut sebagai itqan, iaitu kita harus profesional ni disepadankan dengan dalam bahasa Arabnya sebagai itqan, iaitu itqan ini kita lihat sebagai maksudnya bersikap bijak terhadap segala sesuatu ataupun al-ahkam li asya', iaitu kita harus sahaja bersikap bijak kepada segala sesuatu. Ya, itu maksud itqan ataupun profesional yang yang cuba ditakrifkan. Jadi saudara-saudara sekalian, maka kalau kita membicarakan tentang itqan ini ataupun bijaksana ni, maknanya kalau in shortnya orang kata itqan ni ataupun mutqin ni adalah orang yang profesional ataupun bijak. Ya, maka dari uraian itu kita simpulkan bahawa profesional ini, kalau kita boleh simpulkan, adalah merupakan sikap perilaku bijak dan baik dalam melakukan, menekuni dan menghadapi segala sesuatu yang disertai dengan intelektual dan kualiti terhadap setiap bidangnya. Itu maksudnya profesional. Ya, maknanya kita Muslim ini, kita menghadapi dilema sebenarnya dalam negara Islam, dalam akhlak seorang akhlak Muslim. Ada orang yang baik, tetapi dari segi akhlak kerjanya tidak baik. Ya, kita mahukan seorang Muslim yang, ya, rakyat Malaysia yang ada akhlak yang baik dan juga akhlak kerja yang baik. Sebagaimana yang disebutkan oleh Pak Anies Baswedan, Gubernur Jakarta. Ya, beliau menyebutkan bahawa kita ni mesti ada dua moral. Iaitu moral yang pertama adalah moral akhlak kita, karakter kita. Ya, dan yang keduanya adalah moral kerja kita. Ada orang yang baik tapi kualiti kerjanya tidak baik. Ya, ada orang kualiti kerja yang baik tapi moral akhlaknya tidak baik. Saya jumpa ramai dilema ni. Ada orang yang dia minum arak, ya, orang Muslim minum arak, dia tidak solat, tapi bila dia menjadi seorang pengurus, dia benar-benar menjaga kewangan organisasinya dengan baik tanpa ada sebarang ketirisan ataupun salah guna. Dan masa yang sama juga kita menjumpai seorang pengurus Muslim yang menjaga solatnya, yang dilihat warak, dilihat sebagai beragama, namun dari segi pengurusan organisasinya dia lavish ataupun orang sebut sebagai bermewah-mewahan. Ya, tidak menguruskan organisasi dengan baik. Ya, ini kita berhadapan dengan dilema. Sedangkan dalam kehidupan harian kita perlukan kombinasi di antara, ya, orang dari segi moralnya baik dan dari segi moral kerjanya pun baik. Ini yang disebutkan oleh Pak Anies Baswedan, Gubernur Jakarta. Kita perlukan seorang yang ada moral, akhlaknya baik dan juga moral kerjanya pun baik. Ya, jadi kita perlukan kedua-duanya. Itu maksudnya yang kita nak bincang tentang tindak profesional. Sebagai seorang Muslim, sebagai seorang rakyat Malaysia, kita kena ada kualiti, iaitu kualiti kerja yang baik. Ya, dan kita lihat dalam hadis Nabi SAW menyebutkan bahawa innallaha azza wa jalla yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai seorang Muslim yang bekerja dan ia adalah profesional dalam pekerjaannya. Ya, dia memang betul-betul profesional dalam kerja-kerjanya, maknanya dia buat sehabis baik. Kalau dia jadi doktor, dia jadi doktor yang baik. Kalau dia jadi pemimpin belia, dia jadi pemimpin belia yang baik. Ya, maknanya dia profesional. Dia mempunyai akhlak yang baik dan juga akhlak kerja yang baik. Dan ini adalah merupakan intipati kepada dalam agama kita kena menunjukkan profesionalisme kita. Dari segi kalau kita mengurus dalam persatuan belia, saudara-saudara sekalian, kita kena mengurus dengan baik. Bukan saja mengurus aset dengan baik, mengurus kewangan dengan baik, ya, mengurus risiko dengan baik, mengurus kertas kerja dengan baik. Dan yang paling penting dalam organisasi ini, yang paling susah bagi saya lah pengalaman saya memimpin MBM, adalah mengurus manusia. Mengurus manusia ni yang paling sukar sekali. Tapi kita mengurus secara profesional. Saya pernah buat modul, saya train pelajar-pelajar kepimpinan mahasiswa Malaysia di Indonesia. Saya buat satu modul yang dinamakan 12 difficult people to handle. 12 jenis manusia yang sukar ditangani ataupun diuruskan. Dan biasanya kalau dalam kehidupan kita seharian,
sudah tentu kita akan bertemu dengan orang-orang yang sukar di kita handle dia, kita ajak berbincang ataupun kita fahami dia. Kan ada banyak kan kita jumpa dalam kehidupan kita sukar nak faham seseorang itu. Bahkan kadang-kadang dia bertindak di luar daripada kebiasaan yang kita fikirkan. Jadi saya buat simulasi bagaimana kita nak handle 12 jenis manusia. Ada yang macam kereta kebal. Dia suka tembak je. Kita baru cakap sikit dia dah tembak dah. Ada seperti sniper. Sniper ni penembak curi. Kan? Dia tembak kita curi-curi. Dia tidak tembak kita secara berdepan. Ada juga seperti Matius. Matius ni dalam bahasa Melayu apa? Syahid. Matius. Matius ni dia selalu nakkan perhatian. Kalau dalam organisasi ataupun dalam kehidupan seharian kita, biasanya Matius ni dia sentiasa nakkan perhatian. Tak mudah sebenarnya. Dalam pengalaman saya mengurus organisasi, mengurus manusia lah yang paling payah. Ya, sebab saya sebutkan tadi ada 12 jenis manusia yang kita terpaksa handle, yang kita terpaksa tangani dan kita terpaksa berhadapan setiap hari dan setiap ketika. Jadi sudah tentu kita memerlukan kualiti yang pertama, iaitu tindak profesional. Iaitu kita perlu bertindak secara profesional, mengurus manusia secara profesional, mengurus aset secara profesional, mengurus risiko. Bayangkan COVID-19 telah dilaporkan oleh World Economic Forum semenjak 2006. Kemungkinan berlakunya pandemik. Bayangkan kita ada 2006 sehingga 2019 ada lebih kurang berapa tahun tu? 14 tahun. So bagaimana kita nak mengurus risiko perkara yang belum berlaku tapi diramalkan ataupun dijangkakan akan berlaku. Jadi profesional ni begitu luas. Maknanya kita cekap mengurus dengan profesional. Kan? Saya sebutkan tadi organisasi ke, kita berada dalam bidang kedoktoran ke, sebagai peguam ke, kita harus mengurus sesuatu itu dengan begitu profesional. Dari segi punctuality, dari sudut ketepatan kerja kita, kekemasan kerja kita, kita harus memperlihatkan kita ini bertindak secara profesional. Sebab itu saya sebutkan bahawa Rasulullah SAW memuji, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyudqinahu. Sesungguhnya Allah menyukai seorang muslim yang bekerja secara profesional. Dalam pekerjaannya. Jadi itu yang kita kena fahamkan bahawa dalam kehidupan kita, yang pertama sekali kita mesti bertindak profesional. Dan yang kedua yang kita nak highlight pada malam ini, profesional ni perbahasannya panjang lah. Dan kalau kita nak bahas tu dia memerlukan beberapa siri-siri seminar. Tapi untuk tujuan malam ni saya nak highlight lebih kepada fikir proporsional. Apa maksud proporsional ni adalah kita berfikir, kalau paling mudah lah berfikir secara sederhana. Apa yang dimaksudkan dengan wasatiyah? Yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Quran, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Allah jadikan kita ni umat yang wasatiyah. Apa maksud mudah wasatiyah ni? Kan? Wasatiyah ni adalah, saya bagi contohlah. Kalau lampu, spotlight lah. Ada orang faham bahawa wasatiyah ni kita buat yang terbaik. Dia ada kaitan dengan profesional tadi. Buat yang terbaik maknanya buat sampai baiklah sampai 100%. Kita perlu faham macam ni. Wasatiyah ni contohnya seperti lampu lah, lampu spotlight. Lampu yang kita ada ni. Kalau dia terlalu terang, dia akan menyakitkan mata kita, betul tak? Kalau terlalu terang, kita letaklah dia punya darjah kecerahan dia sampai 100%. Kita akan silau. Tetapi kalau terlalu malap, kita takkan nampak pula. Jadi wasatiyah dalam konteks kita nak fahamkan lampu tersebut, dia berada di tengah-tengah. 50% tidaklah terlalu terang, tidaklah terlalu gelap. Maknanya kalau kita nak faham wasatiyah ni, pemikiran sederhana ataupun fikir proporsional ni, kita faham bahawa cahaya itu sedang-sedang, orang kata. Dia tidak terlalu terang hingga menyilaukan mata ataupun terlalu gelap sehingga kita
samar-samar ataupun kabur. Itulah maksud wasatiyah ataupun proportional. Jadi bila kita faham sesuatu maksud wasatiyah yang menjadi dasar kepada piagam kepada kehidupan kita, maka kita akan bertindak betul. Ya, saya ambil contohlah, mungkin apabila kita tidak faham sesuatu makna dengan betul berdasarkan ilmu, maka ia akan menghasilkan tindakan yang salah. Ada seorang anak muda ini, ya, dia bertemu dengan seorang syekh. Ya, seorang guru lah, orang yang ada ilmu. Dia bertanyakan pada syekh. Ya, ini saya nak kaitkan dengan soal ilmu lah. Ya, dia bertanya pada seorang syekh, dia katakan bahawa syekh, boleh tak aku dengan semangat Islam yang aku ada ini untuk aku mengebom kelab-kelab malam yang ada. Seolah-olah macam berjihad lah kan. Kita lihat at one side, satu sudut macam ini adalah perbuatan yang baik. Maknanya kita nak menghapuskan kemungkaran. Ya, dengan kita mengebom. Na'udzubillah. Inilah tindakan-tindakan teroris yang saya cuba kaitkan. Bila dia silap faham kepada ilmu, konsep sebenar, maka dia akan menatijahkan satu tindakan yang salah. Saya selalu bawa contoh lain lah saya nak bagi. Ya, kita semua boleh memandu kan? Ada yang tak boleh memandu tak sini? Semua akan masuk sekolah memandu kan? Saya masuk sekolah memandu 20 tahun yang lepas. Biasa kita akan diajar dalam sekolah memandu iaitu simbol-simbol di jalan raya. Biasa kan? Kadang-kadang ada simbol macam jabatan, ada simbol macam simbol lah, ada simbol tanda seruan, ada simbol gambar lembu, ada simbol gambar ibu bapa dan anak-anak melintas kan, ada simbol zebra crossing kan, betul tak? Kan kalau korang tak belajar sekolah memandu. Jadi apabila masuk sekolah memandu kita diajar kan tanda-tanda tu kan, betul tak? Jadi kalau orang tak masuk sekolah memandu sebagai contoh, dia tiba-tiba dia drive. Ya, kemudian dia nampak satu signboard yang berlambangkan gambar tengkorak. Biasa kan lihat gambar tengkorak kan dekat jalan-jalan, biasa kan? Biasa. Jadi kalau mungkin orang yang tidak ada ilmu, dia faham gambar tengkorak ini bermaksud ini kawasan berhantu. Kan? Sedangkan maksud sebenar gambar tengkorak ni apa? Kawasan kemalangan, betul tak? Tapi bila dia silap faham, dia tak ada ilmu, kefahaman dia silap, dia ingat ini kawasan berhantu. Maka natijahnya dia akan melajukan kenderaan, betul tak? Sebab dia faham, oh ini kawasan berhantu, ini kawasan ialah berhantu lah. Jadi tindakan dia, bila dia salah faham, tindakan dia pun salah, dia melajukan kenderaan yang asalnya gambar simbol ini adalah kawasan kebalangan, maknanya sepatutnya dia perlahankan kenderaan, betul tak? Tapi kerana dia silap faham ni kawasan berhantu, kawasan polong apa dan sebagainya, korang tak kenal tak biasakan dengan jenis-jenis hantu ni kan? Pernah jumpa hantu tak? Tak pernah kan? Saya pernah baca satu buku, ini kita borak-borak lah malam ni kan. Dekat Malaysia saja, kalau mengikut kepercayaan orang Melayu, Cina dan India, ada lebih 100 jenis hantu. Saya pernah jumpa satu buku yang menceritakan 100 jenis hantu. Menurut kepercayaan orang Melayu, orang Cina dan orang India. 100 jenis hantu, Dek. Dekat Malaysia ni. Kalau saya nak senaraikan, mungkin kita boleh buat kuis malam ni. Namakan 10 jenis hantu yang anda tahu. Boleh tak? Cuba, pernah jumpa hantu apa? Saya kat seorang-seorang kat pejabat ni rasa seram pula kan. Saya masih tak balik lagi kat pejabat ni, cerita hantu pula kan. Jadi saudara-saudara sekalian, kan, cerita hantu pula kan. Jadi kita nak santai je malam ni. Saya nak bagi adik-adik tak rasa stres sebab saya tak pakai slide kan. Jadi menarik juga kita kaji tentang 100 jenis hantu ni. Jadi saya nak bagi tahu bahawa apabila orang faham bahawa simbol tengkorak itu adalah kawasan berhantu, maka dia akan mempercepatkan kenderaan, maka akan natijahnya akan berlaku kemalangan. Walhal maksud sebenar tanda tengkorak itu adalah kawasan kemalangan, maka sepatutnya diperlahankan kenderaan dan natijahnya adalah keselamatan kepada pemandu.
Jadi sebab itu saudara-saudara sekalian, bila kita betul ilmu, kita faham Islam itu, agama itu dengan betul, maka kita akan menatijahkan tindakan yang betul. Tindakan yang tidak ekstremis. Tindakan yang sederhana. Jadi pemuda ini, dia semangat, orang muda kan semangat. Ya? Kalau tidak dinamakan pemuda lah kalau tidak semangat, kan? Dia zaman kepemudaan ni adalah zaman yang paling sweet, kan? Orang muda kata sweet, kan? Sweet. Ya, kerana orang muda ni walaupun dia tidak ada harta, dia ada tenaga dan dia ada masa. Adik-adik ada masa kan? Ada masa yang banyak, ada tenaga yang banyak tapi tak ada duit. Tapi bila adik-adik dah tua nanti, adik-adik ada duit tapi adik-adik tidak ada masa kerana sibuk bekerja dan tidak ada tenaga sebab dah tua. Kan? Lutut pun dah loose kan, minyak grease dekat sendi-sendi otot pun dah tak ada, kan? Itu kelebihan orang muda walaupun tidak ada duit, kan? Tapi adik-adik ada kekuatan tenaga, idea, masa. Itu kelebihan orang muda. Tapi sebab itu orang muda tidak boleh lalai, kan? Sebab zaman remaja, kan, dia tendensi dia untuk kita lupa tu banyak. Dan sebab itu ada satu pepatah Arab menyebutkan bahawa seorang pemuda-pemudi itu dia bergelak ketawa. Kan? Sedangkan waqad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Kan? Ini kata-kata pepatah Arab. Orang muda ni biasa dia lalai lelaka, dia gelak ketawa siang dan malam. Waqad nusijat akfanuhu. Telah ditenun kain kafannya, wa huwa la yadri, dan mereka tidak perasan bahawa ketika dia sedang bergembira, dia sedang tertawa, sedang lupakan tanggungjawab dia kepada agama, maka sebenarnya ketika itu kain kafan dia baru saja sedang dijahit. Maknanya pagi dia ketawa, petang itu dia bakal menjadi jenazah. Kan? Sebab mati ni tidak kira usia, betul tak? Ada yang COVID meninggal umur 25. Ada yang COVID meninggal umur 60. Maknanya mati ni tidak mengenal usia. Kan? Sebab itu zaman kepemudaan ni adik-adik kena gunakan dengan menuntut ilmu. Kan? Menuntut ilmu yang betul, dapatkan guru-guru yang betul. Kan? Supaya adik-adik mendapat satu kefahaman yang betul dan menatijahkan tindakan yang betul. Kan? Jadi mati ni tidak syarat. Ya, tidak syarat tua. Betul tak? Dan kadang kita tengok kawan-kawan kita ataupun makcik-makcik kita, saudara mara kita bertahun-tahun duduk di hospital kerana koma. Ya, tak mati-mati. Tiba-tiba yang menziarah itu yang mati. Ya? Kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min saqimin asha min ad-dahri. Ini satu lagi kata pepatah Arab menyebutkan bahawa berapa ramai orang yang sihat, kan, tiba-tiba mati. Dan berapa ramai orang yang sakit masih lagi hidup sampai sekarang. Jadi adik-adik kena gunakan masa keemasan ini. Sebab itu saya suka gelarkan orang muda ni sebagai warga emas yang sebenar. Adik-adik ni sebenarnya warga emas yang sebenar. Bukan makcik-makcik kita yang tua tu, tapi adik-adik adalah warga emas yang sebenar kerana adik-adik berada di usia keemasan. Jadi gunakan masa kepemudaan ini dengan menuntut ilmu secara betul. Jadi balik pada cerita pemuda tu. Pemuda ni kata kepada Syekh, wahai guru, boleh tak aku yang semangat tengah membara ni, aku nak letupkan kelab-kelab hiburan ni kerana ramai orang yang lalai dalam tu. Biasa kan orang yang semangat lebih, kan? Jadi alhamdulillah, bagusnya budak muda ni dia tanya guru, orang yang ada ilmu, orang yang berautoriti. Maka guru dia sebutkan bahawa dia tanya balik orang muda ni, wahai anak muda, kalau kau bomlah kelab malam ini, apa akan jadi kepada orang yang berada dalam kelab malam? Apa akan jadi? Matilah kan? Kena bom. Ada yang pernah kena bom sini? Tak pernah kan? Bom waktu main meriam adalah kan? Waktu kita raya kita main apa? Mercun. Itu pun mercun yang baling-baling itu kan? Itu je yang paling kita berani. Jadi guru dia tanya balik, okay, apa akan jadi kalau kau bom orang ni?
Maka pemuda ni menjawab, sudah tentu dia akan mati dan akan masuk neraka. Betul lah kan? Su'ul khatimah kan? Mati dalam keadaan sedang berjoget kan? Mati dalam keadaan sedang berjoget ataupun lupa pada Allah. Saya tak pastilah kalau dalam kelab malam orang berzikir kan? Dia orang pergi kelab malam berzikir. Pop kena bom terus mati. Itu mungkin adalah tapi rare. Jadi pemuda ni jawab, sudah tentu mati. Jadi guru ni sebutkan balik kepada orang muda. Jadi kamu telah mengambil kerja syaitan. Syaitan kalau boleh nak seramai mungkin Bani Adam ni masuk ke dalam neraka. Betul tak? Jadi dengan kau mengebom, Order bungkus. dengan order bungkus apa pula tu? Dengan Faris Armani nak order makanan ke tu? Saya tak makan lagi ni. Ya, nanti kita minum teh lepas ni. Ya. Jadi saudara sekalian, maknanya Marnisa gelak Okey, tak apa Marnisa, gelak 3 harakat je bagus. Menjimatkan masa. Okey. Jadi sudah tentu mati kan. Jadi mati masuk neraka ni adalah kerja syaitan. Syaitan nak kalau boleh Bani Adam ni banyak yang masuk neraka ikut dia. Jadi barulah anak muda ni terfikir, barulah dia tersentak, betul juga. Aku mahu menarik mereka sepatutnya masuk ke dalam syurga, bukannya ikut perangai syaitan nak masukkan seramai mungkin dalam neraka. Jadi jawapan daripada orang alim yang ada hikmah ini begitu membuka minda orang muda ni. Itu saya nak sebutkan penting adik-adik sekalian, saudara-saudara sekalian, apabila kita ada semangat, kalau semangat itu tidak dibalut dengan ilmu yang betul, tidak dipandu oleh guru yang betul, maka kita akan menghasilkan natijah yang salah. Ya, seperti mana pemuda tadi, asal dia ingat dengan mengebom kelab malam ni adalah tindakan yang terpuji oleh agama. Oh, maknanya menghapuskan nahi mungkar. Betul dalam agama kita, amar makruf, mungkar nangkir. Ada orang dia, ada budak yang bersemangat kan? Kerana dia silap sebut, kita mesti menegakkan amar makruf mungkar nangkir. Silap pula kan, tersilap sebut mungkar nangkir. Kan? Ada kami dalam PKPIM dulu, ada banyak ada budak-budak muda yang semangat kan, sampai semua perkataan dia nak ainkan. Kan? Sebab semangat ni, semangat nak buat perubahan, semangat nak cakap Arab, akhirnya semua perkataan diainkan. Kami dulu Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia. Sebutan dia pun sebutan yang konon-kononnya nak nampak terlalu religious kan. PKPIM kan, ain dia lebih. Sedangkan itu I, alif, bukannya ain. Itu bahaya adik-adik sekalian, kadang-kadang bila semangat terlebih mendahului ilmu. Kadang-kadang dia silap sebut, saya bawa balik daripada umrah. Sedangkan bawa balik daripada usrah. Bukan umrah, umrah tu pergi Mekah. Dia terlalu bersemangat apabila nak semangat nak menegakkan Islam kan, tapi bila tidak dilandaskan kepada aspek keilmuan, maka dia hanya bersemangat je lebih. Jadi saya pesan kepada saudara-saudara sekalian, mengapa orang terlibat dalam ekstremisme ni? Kerana semangatnya lebih dan ilmunya kurang. Kami pernah bertemu dengan salah seorang yang mengangkat senjata. Saya masih lagi mengetuai NGO yang bernama Malaysia for Syria. Malaysia for Syria ni kita hantar bantuan hantar bantuan ke dalam Syria. Kita bantu pelarian-pelarian perang. Ini antara solusi juga yang disebut oleh Mufti Wilayah dulu, Dr. Zulkifli Al-Bakri, sebelum dia jadi menteri di Mufti Wilayah. Dia kata cara terbaik untuk membantu perjuangan Islam di Syria adalah dengan menghantar bantuan kemanusiaan, bukannya mengangkat senjata. Dia terlibat pula dengan grup IS ni, Un-Islamic State of Iraq wa Syam. Saya menggelarkan mereka sebagai bukan Islamic State, Un-Islamic State of Iraq wa Syam. Ya, ramai orang muda yang semangat lebih, dan salah seorangnya yang saya lupa nama dia, tapi berita dia ni, budak ni cerita dia pergi Syria untuk angkat senjata, kononnya untuk berjihad, telah mendapat liputan daripada Akhbar The Star. Kami sempat jumpa dengan dia. Sebab dia nak masuk Syria, kononnya nak angkat senjata. Ya, nak masuk melalui kami lah. Kami kata kami adalah NGO kemanusiaan dan kita tidak galakkan orang muda untuk terlibat dalam mengangkat senjata. Sebab itu bukannya jawapan. Jadi antara sebab
adik ni ataupun budak ni, bukan budak lah, dah tua jugalah, umur 38, 37. Mengapa dia bercita-cita untuk angkat senjata ketika perang Syria sedang berlaku dengan tentera Bashar al-Assad, iaitu pemerintah Syria? Dia kata dia berasa bersalah dengan dosa-dosa silam dia. Ya? Apa dosa-dosa silam dia? Sebab orang muda dulu kan, dia minum, mungkin waktu dia belajar dekat UK. Dia belajar kat UK, adik-adik sekalian, saudara-saudara sekalian. Jadi bila dia dah menginjak umur, dia rasa bersalah. Ramai kan budak-budak muda, waktu muda tak ingat. Saya tapi tak semualah, tak macam adik-adik ni semua yang ada dalam ni, semua yang 34 orang yang ada dalam ni, termasuk Cik Din ni orang yang soleh-solehah belaka lah. Ya, dia tak seperti sebahagian daripada orang muda yang lain mungkin terlalai. Na'udzubillah. Kita alhamdulillah kita dipelihara oleh Allah. Dan kita mohon Allah terus pelihara kita dan kita boleh ajak lagi lebih ramai orang muda untuk menjadi baik. Jadi budak ni, saya lupa nama dia. Kami sempat jumpa dan nasihatkan dia jangan pergi. Dia kata antara sebab dia nak pergi mengangkat senjata, so-called berjihad di Syria, adalah kerana untuk menebus dosa-dosa muda dia. Sebab waktu muda dia mungkin minum, dia mungkin tinggal solat. Jadi dia kata the fastest way to enter Jannah will be carry on the weapon, dengan mengangkat senjata. Ini bila salah, orang ada semangat untuk berubah, kan, tapi dia tidak sandarkan perubahan dia tidak fikir proporsional dan tidak bertindak profesional, menyebabkan tindakan itu salah. Totally salah. Dan dia masuk pula kumpulan pengganas Un-Islamic State of Iraq was Syam. Ya, ataupun dia masuk kumpulan, dan sepatutnya priority dia bukan untuk mengangkat senjata. Prioriti aulawiyat dia adalah untuk menuntut ilmu, memperkasakan menjadi profesional. Kita perlukan doktor, arkitek, kita perlukan pemimpin yang baik. Sepatutnya dia stay di Malaysia. Bantu Malaysia untuk menjadi kuasa besar dunia dengan menguasai, menjadi saintis data, menjadi accountant yang profesional, menjadi saintis yang berdaya maju. Itu sepatutnya keutamaan dia. Mengapa salah memilih keutamaan? Kerana kefahaman dia salah. Mengapa kefahaman salah? Kearifan dia salah kerana dia tidak ada ilmu yang betul. Tidak menuntut ilmu, memahami agama dalam konteks yang betul. Ya, jadi itu penting adik-adik sekalian. Bila kita faham agama, sebab saya jurusan undang-undang syariah. Ya, kita mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis Nabi SAW. Kita tidak boleh baca secara literal. Kita kena memahami Al-Quran dan juga hadis berdasarkan pemahaman guru-guru kita yang muktabar. Sebab itu ABIM sinonim rapat dengan ulama-ulama muktabar seperti almarhum Dr. Said Ramadan Al-Buti, kita rapat dengan Dr. Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Ini semua ulama-ulama yang mempunyai kefahaman Islam yang jelas. Dia tidak akan terherot ataupun deteriorated thinking yang menyebabkan faham salah kepada agama. Ya, jadi sebab itu saya nak sebutkan saudara sekalian, penting untuk kita memahami agama ni, apa orang kata, berfikir proporsional dan bertindak profesional. Jadi sedikit lagi saudara sekalian, sebab saya pun nak buka pada soalan. Maksud proporsional dalam Islam ini adalah yang pertama sekali, ini ambil nota, penting. Saya dulu waktu muda-muda, sampai sekarang juga, saya kalau dengar ilmu saya akan mencatat, kan? Kerana ilmu itu adalah apa pepatah Arab sebut, qayyidul ilma bil kitabah. Hendaklah kamu ikat ilmu tu dengan ilmu. Ikat ilmu tu dengan menulis. Kerana apabila lepas 24 jam mungkin akan tinggal 10% saja yang kita dengar tu. Jadi budayakan kita menulis. Kan? Maksud wasatiyah yang pertama, proporsional yang pertama adalah adil, seimbang dan tak berat sebelah. Itu maksud wasatiyah. Yang kedua, ya, wasatiyah bermaksud ataupun proporsional bermaksud lurus, tak bengkok dan tidak menyimpang. Ya? Kemudian yang ketiganya, ini maksud wasatiyah, proporsional. Fikir proporsional. Jadi saya sebutkan berawalnya penting untuk kita dapat takrifan sebenar apa itu proporsional ataupun wasatiyah ataupun kesederhanaan.
ataupun bahasa modernnya moderate. Yang pertama sekali adil, seimbang, tak berat sebelah dan tidak berlebihan dalam menilai ataupun melakukan sesuatu. Yang kedua, lurus, tak bengkok dan tidak menyimpang. Ini yang kita doakan setiap hari kan, ihdinas siratal mustaqim. Ya, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita nak seperti yang kita doa dalam setiap solat, kita berada di siratal mustaqim. Bukannya jalan-jalan orang yang dimarah oleh Allah dan yang disesatkan oleh Allah. Kita nak jalan yang lurus. Wasatiyah ni jalan yang lurus. Jalan yang Allah beri nikmat. Dan bukannya orang jalan golongan yang dimarahi oleh Allah dan juga jalan yang disesatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi saudara-saudara sekalian, yang ketiga, maksud wasatiyah adalah pilihan paling baik dan paling utama. Bukan maksudnya wasatiyah ataupun fikir proporsional ni ala kita exam ni kita sederhanalah. Berapa dapat? C. Sederhana maksudnya dia berada di tengah-tengah. Tak A, tak B, tak E ataupun tak D. Itu salah lagi memahami kesederhanaan. Sederhana ni bukan maksudnya ala kadar kan, buat exam ataupun kita buat assignment ni kita kena wasatiyah ni. Kita buat ala kadar je lah. Kita tak boleh buat terlalu power, nanti lecturer bagi terlalu power markah kan. Ataupun buat cincai je kan. Yang sebetulnya wasatiyah ni adalah pilihan paling baik dan paling utama. Itu maksud pertengahan ataupun wasatiyah. Maksudnya kita buat yang terbaik. Ya, buat yang terbaik untuk menghasilkan yang terbaik, bukannya buat ala kadar ataupun buat seadanya kan. Jadi penting untuk kita saudara-saudara sekalian untuk kita faham maksud wasatiyah yang sebenar. Kalau boleh saya ulang balik, yang pertama sekali maksud wasatiyah ataupun sederhana adalah adil, seimbang, tak berat sebelah dan tak berlebihan dalam menilai ataupun melakukan sesuatu. Yang kedua, lurus, tak bengkok dan tidak menyimpang. Dan yang ketiga, yang paling penting, pilihan paling baik dan paling utama. Itulah maksud wasatiyah yang sebenar. Kalau boleh saya sharekan sedikit lagi sebelum saya buka kepada perbincangan. Saudara-saudara sekalian, maksud untuk kita menjadi akhirnya daripada fikir proporsional dan tindak profesional ni adalah kita nak melahirkan Muslim yang profesional dan Muslim yang proporsional, ataupun rakyat Malaysia yang profesional dan rakyat Malaysia yang proporsional. Maknanya dia berfikir secara sederhana, secara wasatiyah, kefahaman wasatiyah, dan tindakannya adalah profesional. Itu yang kita nak lahirkan. So adik-adik, rakan-rakan kena ada dua elemen ini dalam kehidupan. Ya, bila kita bekerja, kita profesional. Tapi bila kita berfikir, kita memilih secara ataupun kita berfikir, kita berfahaman secara sederhana. Ya, memang kalau kita berfahaman ekstrim, ini diingatkan oleh oleh hadis Nabi SAW, halaka al-mutanatti'un. Celakalah orang yang ekstrim. Dan ekstrim ni boleh jadi ekstrim ke kanan dan ekstrim ke kiri. Apa yang disebut sebagai istilahnya, saudara-saudara sekalian, apa yang disebut sebagai ifrat wa tafrid. Pernah kan dulu kalau kat sekolah-sekolah agama dulu, saya bila lepas Asmaul Husna, biasanya kita akan laungkan satu kalimah. Kan? Daulah Islamiyah, la syarqiyah wa la gharbiyah, jumhuriyah Islamiyah. Kan? Bila kita sebut la syarqiyah wa la gharbiyah itu, maknanya kita tidak hulu, kita tidak ifrat. Ifrat ni berlebihan. Kan? Ifrat wala tafrid. Ini mungkin istilah-istilah Arab yang saudara-saudara sekalian kena faham. Ya, la ifrat wala tafrid. Kita tidak berlebih-lebihan, tidak ekstrim dan kita tidak terlalu longgar. Kan? Itu kita sederhana maksud
fikir proporsional ataupun wasatiyah. Banyak dalam kehidupan kita, kita tidak wasatiyah. Sebagai contoh, kita ambil wuduk. Kita lihat kan kadang orang budak-budak muda sering dilanda dengan was-was kan. Pernah tengok tak orang was-was waktu ambil wuduk? Kan? Dia kadang-kadang terlalu memayah-mayahkan. Kan? Ambil wuduk sampai basah. Ada pernah tengok tak? Kan? Orang ambil wuduk dalam keadaan sampai basah-basah macam mandi. Pernah tengok tak? Nah, itu orang yang kita sebut sebagai orang yang was-was. Kerana dia terlalu orang kata tafrid, terlalu memayah-mayahkan. Ya, sedangkan ad-dinu yusrun. Sedangkan agama ini kata Nabi SAW, ad-dinu yusrun wala yushadad dina illa ghalabahu. Ya, sesungguhnya agama ini mudah. Bukanlah terlalu bermudah-mudah. Tapi tidak ada seorang yang boleh berlebihan dalam agama selain akan terkalahkan. Ambil contohlah benda simpul yang saya sebutkan tadi. Pernah tengok orang yang wuduk kan dalam keadaan basah, kadang-kadang ambil wuduk sampai berjam-jam kan? Ada orang was-was pula waktu solat kan, Allah. Kan dia sebab dia terlalu memayah-mayahkan kehidupan dia. Terlalu teliti. Apa orang sebut sebagai perfectionist. Ada tak adik-adik yang perfectionist? Saya pun perfectionist juga. Kan? Sebagai contoh orang perfectionist macam buku. Kalau tengok susunan buku saya ni, saya seorang yang perfectionist. Ya, boleh tengok buku kat belakang tu. Saya tak suka dalam keadaan orang kata berterabur. Ya, saya seorang perfectionist, tapi tidaklah saya memayah-mayahkan. Kan? Tapi saya orang yang suka kepada kekemasan. Ya, dan kebetulan alhamdulillah saya kahwin dengan orang yang kemas juga. Kan, orang yang tak suka tidak suka buat selera kan. Dan saya dulu waktu di sekolah, untuk pengetahuan adik-adik saudara-saudara sekalian, saya ni perfectionist dari segi cadar saya. Saya antara orang yang tak suka cadar tak tegang kan. Bukan skema, tapi memang tak tahu daripada dulu sampai sekarang, sampai umur saya sekarang ni, biasanya katil saya akan tegang. Maknanya saya tak suka orang duduk atas, saya akan marah. Sebab saya suka katil saya dalam keadaan tegang. Kan? Itu nak menggambarkan bukanlah kita terlalu memayah-mayahkan, tapi at certain point kita juga perlu smart. Kita perlu juga bukan melampau. Itu maknanya kita selalu kemas lah. Kan? Tetapi dalam sikap yang kita nak bahas ni, dia adalah ifrat. Dia terlalu berlebihan. Ya, ambil wuduk tadi kan sampai, sebab itu wuduk kita dianjurkan jangan lebih daripada 3 kali, sunat 3 kali. Supaya kita tidak berlebihan dalam menggunakan air solat. Jadi untuk menjadi pemimpin yang baik, anda boleh tengok seseorang itu ambil wuduk. Kan? Kalau dia ambil wuduk dengan berhati-hati, iaitu tidak berlebihan dalam menggunakan air wuduk, maka dia boleh jadi pemimpin yang baik. Dia tidak akan menggunakan harta awam secara berlebihan. Itu dalam agama ni simple kan, Allah ajar dalam kenapa banyak yang kita boleh dapat pelajaran kepimpinan dalam kehidupan kita. Sebagai contoh yang saya sebutkan tadi, ambil wuduk kita digalakkan ambil secara sederhana sebagaimana Nabi SAW. Waktu solat, kenapa kita perlu kiblat yang tepat? Itu semua adalah pengajaran kepada kehidupan bahawa dalam kehidupan kita perlu ada budaya ketepatan. Saya masih ingat lagi Profesor Yusuf Osman. Dia tulis satu buku ataupun ada seorang profesor yang lain lah, saya tak ingat. Salah satu budaya yang penting dalam kehidupan kita adalah budaya ketepatan. Bukan saja ketepatan masa, tapi ketepatan dalam semua aspek kehidupan. Maknanya tepat dari segi masa, tepat dari segi membuat assignment sebagai contoh, tepat. Jawapannya tepat. Sebab itu kita diajar dalam solat, kiblat mestilah tepat. Sebab itu kita kena ukur exactly. Kat rumah saya itu saya terpaksa jemput, bukan terpaksa, memang saya jemput pakar yang ukur supaya kiblat kita mesti tepat. Itu baru kiblat. Kita belajar juga dalam solat jemaah. Kan? Budaya tegur pemimpin. Kan dalam solat kalau imam salah baca, makmum wajib ataupun ada peranan menegur. Sebab itu orang yang di belakang imam tu adalah orang yang paling
alim, orang yang boleh menegur imam. Itu konsep-konsep kehidupan kepimpinan yang Allah ajar. Betapa indahnya Islam itu kan. Dalam solat berjemaah kita tidak boleh, kalau Nabi larang, Nabi larang Nabi larang untuk kita pergi ke masjid dalam keadaan kita makan bawang sebagai contoh. Dan dalam keadaan kita mulut berbau. Maknanya solat ini kita diajar bukan sahaja dari segi ritual, bukan sahaja dari segi ibadah, tapi kita solat berjemaah ni tidak boleh mengganggu jiran kita. Sebab itu bila kita pergi solat jemaah, kita tidak boleh makan makanan yang boleh menghasilkan aroma-aroma yang mengganggu ketenteraman awam. Sebagai contoh, bawang, petai, ataupun apa saja yang boleh mengganggu. Maknanya solat jemaah ni bukan sahaja hubungan Allah kita dengan Allah, tapi hubungan manusia dengan manusia. Maknanya kita solat jemaah kan, dia mengganggu orang sebelah kalau kita menghasilkan bau-bau, aroma-aroma yang boleh mengembangkan hidung kepada jemaah sebelah. Ya? Tapi nasib baik COVID ni kita jarak kan. Jadi tidaklah berbau. Bayangkan orang yang isap rokok kan. Kita nak kosyok, solat pula di sebelah orang yang berbau rokok yang kuat menyebabkan kita terganggu. Maknanya solat ni bukan saja hubungan kita dengan Allah, tapi kita diajar juga tidak mengganggu sesama manusia di sebelah. Apatah lagi kalau orang tu membaca dengan kuat kan. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, kita kena membaca Al-Fatihah sekadar boleh dengar telinga kita. Jangan Bismillahirrahmanirrahim mengganggu orang sebelah. Imam kat depan pun boleh dengar. Jadi kita lihat di situ adik-adik sekalian, saudara-saudara sekalian, bahawa cantiknya kita diajar dalam agama kita ini, ya, bukan saja hubungan dengan ketuhanan, tapi hubungan sesama manusia. Bahkan kita diajar ilmu kepimpinan, ilmu ketepatan, kan, ilmu menjaga hubungan sesama manusia. Itu bila indahnya bila kita faham agama dalam bentuk yang syumul. Salah satu keistimewaan Islam adalah syumuliyah, iaitu kesyumulan, kesempurnaan. Bila kita faham Islam itu sempurna, tidak juzuk-juzuk, maka kita akan melahirkan kefahaman yang betul. Ini satu lagi masalah bila orang yang berfikir ekstrim dan berfikiran secara literal ataupun berfikiran secara tidak syumul, dia hanya ambil Islam itu mengikut juzuk-juzuknya. Saya masih ingat lagi dulu waktu baik dengan Mufti Perlis, Dr. Asri. Waktu dia belajar dulu di PhD di UiA, saya buat degree. Dia ajar untuk kita memahami Islam dalam bentuk yang syumul. Bila kita faham Islam itu yang sempurna, tidak ada juzuk-juzuk, maka kita akan dapat kefahaman Islam yang betul, yang akhirnya akan melahirkan kefahaman ataupun faham proporsional dan tindak profesional. So bila kita faham. Jadi saya nak sebutkan rakan-rakan sekalian sedikit lagi sebelum kita buka pada perbincangan, bahawa dalam agama kita tidak boleh ifrat, kita tidak boleh ekstrim. Ya. Ya, dan ini apa yang disebut oleh Nabi SAW, iyyakum wal ghulu fid din. Kan? Janganlah kalian melampaui batas dalam agama. Pernah kita dengar satu kisah kan? Satu kisah apabila sekumpulan para sahabat yang cuba untuk mengatasi apa yang telah diamalkan oleh Rasulullah SAW kan, dalam beramal. Kan? Kita dengar bagaimana orang bertanyakan Sayyidatina Aisyah. Kan? Ada satu kisah bagaimana orang cuba untuk mengikuti Nabi SAW secara fahaman yang tidak betul. Kan? Sebagai contoh, kita pernah lihat sahabat tanya bagaimana puasa Nabi, bagaimana Nabi tidur malam, bagaimana Nabi SAW menggauli isteri. Kan? Jadi apabila mereka salah faham terhadap sesuatu kefahaman, maka dia akan melampaui batas. Sebagai contoh, sahabat yang bila dia fahaman dia salah, bila dia bertanyakan tentang sifat salat Nabi SAW,
yang dibuat oleh Nabi, maka sahabat itu kata, kalau begitu aku akan solat malam dan tidak akan tidur. Ini pemikiran-pemikiran yang ekstrim. Oh, kalau kita ni orang berdosa, Nabi pun SAW pun banyak amalan-amalannya, kalau gitu aku tidak akan solat malam dan aku tidak tidur. Sedangkan tidur ini adalah keperluan kepada kesihatan kita. Adik-adik yang masih muda ni, saya nasihatkan, jangan jaga tidur. Dan ada kawan saya masih lagi muda, sebab dia tak jaga tidur, dia suka berjaga malam. Orang muda, saya pun dulu ada juga berjaga malam, especially waktu exam. Biasalah study last minute kan. Jadi tidak tidur malam tu tak baik untuk kesihatan. Dan ada kawan saya umur 27 tahun dah kena sakit jantung dia sekalian. Bayangkan umur 27. Kan? Sakit jantung sebab apa? Dia kata antara amalan dia adalah tidak tidur malam dulu, suka berjaga. Jadi waja'alna Allah jadikan malam itu subata untuk kita berehat, tidur. Jadi jangan tidak tidur waktu malam adik-adik sekalian. Jadi sahabat ni dia mengambil keputusan, oh kalau gitu aku nak solat malam dan aku nak tidur. Tengok pemikiran ekstrim bila salah memahami konsep ibadah. Oh, seorang lagi sahabat kata, oh kalau gitu aku akan berpuasa seharian penuh dan tidak akan berbuka. Satu lagi fahaman ekstrim. Kan? Kita pun, gila lah kalau puasa tak buka puasa kan. Bila salah faham seorang lagi, kalau sahabat, kalau gitu aku akan memisahkan diri daripada wanita dan tidak mahu berkeluarga, tak mahu kahwin. Kan? Hari ni ada berita kan, kenapa orang muda tak nak berkahwin. Kan? Baca tak paper hari ni? Sekejap saya cari paper saya. Menarik hari ni, orang tak nak kahwin sebab ni kan. Serik, silap. Terlebih pula. Serik ditipu, punca enggan nikah. Kan? Ini sebab ramai wanita kecewa diperdaya lelaki hidung belang. Baca ni Cosmo hari ni. Kan? Ramai wanita kecewa diperdaya lelaki hidung belang. Kan? So adik-adik yang perempuan, kalau nak kahwin cek dulu. Ada tak belang-belang kat hidung bakal suami tu? Gurau. Saya tak tahu korang gelak ke apa ni. Saya tak nampak ni. Gelak dalam hati lah. Jadi kalau kita ikut apa yang kita bincangkan ni adalah janganlah sampai kalau kita salah faham dalam konsep ibadah, kita lihat tadi sampai sahabat ni tak nak kahwin. Tak nak kahwin lah kan. Sebab kita ni orang biasa, Nabi lain lah. Kan? Jadi aku tak mahu berkahwin dan tidak mahu berkeluarga. Kan? Lain dah kerana sebab ditipu oleh lelaki hidung belang ni lain dah kan. Jadi sampai terpaksa ramai yang mencari jodoh dalam talian. Kan? Jadi saya syorkan adik-adik sekalian, waktu belajar ni belajar juga. Jadi search jugalah kepada pasangan hidup yang betul. Kerana pasangan hidup ni penting untuk kita terus survive dalam kehidupan kita dan perjuangan kita. Macam saya seorang pejuang. Jadi saya perlu pilih isteri yang betul lah. Yang faham cara kita bekerja. Untuk kita terus berjuang. Jadi banyak juga masalah wanita kahwin lewat ni sebab dulu saya masih ingat adik-adik sekalian zaman Tun Dr. Mahathir. Ada soalan jap kita tengok Zaman Tun Dr. Mahathir, ataupun saya boleh ambil soalan ni saudara. Okey, bagaimana kita hadapi orang yang tidak profesional dan tidak proporsional? Okey, kita jawab soalan ni. Saya ambilkan sikit lagi. Jadi kita ini salah faham bila kita faham agama secara salah Jadi yang first tadi tidak mahu nak solat, tak mahu tidur, tak betul. Sedangkan hak diri kita juga bila kita ada kefahaman yang betul, kita perlu tidur untuk rehat. Yang kedua, nak puasa, tak mahu berbuka. Power gila lah kalau macam ni kan. Tak betul juga fahaman dia. Yang ketiga, memisahkan diri, tak mahu berkahwin dan tidak mahu berkeluarga. Jadi kemudian Nabi SAW menyebutkan bahawa apakah kalian yang tadi bilang demikian dan demikian, demi Allah sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut dan takwa kepada Allah, tapi aku tetap berbuka puasa, aku tetap solat dan tidur, dan aku pun menikah dengan para wanita.
Kan? Itu bila kita ada fahaman yang betul. Sebab itu saya pilih tajuk fikir proporsional, tindak profesional. Bila kita ada ilmu yang betul, kita akan menghasilkan tindakan yang betul. Jadi kita tidak berlebihan-lebihan dalam kita beragama. Ya, jadi itu antara perkara-perkara yang saya nak bincangkan. Mungkin sedikit lagi, banyaklah pemikiran ekstrim ni ada dalam pelbagai aspek. Tadi ibadah kan, kita bincang pasal ibadah. Ada juga pasal dakwah. Kan, saya masih ingat seorang budak muda, dia semangat sangat nak berdakwah. Kan? Semangat nak berdakwah, antara perkara yang dia fokus adalah budak-budak yang ikhtilat ni, couple. Biasalah orang muda kan suka couple-couple kan. Korang biasalah itu fitrah budak-budak muda kan, suka couple kan. Suka tengok budak handsome, budak-budak lawa kan. Ni ramai yang pengikut BTS ni kan. Dan tengok orang lawa sikit apa kan, handsome kan, pemuda-pemuda BTS apa, TBS ke BTS? TBS tu terminal kan, terminal Bersepadu Selatan. BTS kan. Jadi itu normal. Jadi budak ni dia semangat sangat, dia pergi tampaknya budak yang berkapal tu. Silap. Sedangkan nak tegur orang ni kena cara dia. Itu kita tunjuk contoh antara tindakan-tindakan yang hulu, kan? Tindakan yang ekstrim. Bukan saja tak diambil wuduk, kita dah cerita kan, contoh dalam ibadah, dalam berdakwah, sehingga dia memaksa orang bukan Islam untuk masuk Islam, betul tak? Sedangkan la ikraha fiddin, kita tak boleh paksa orang masuk Islam. Tapi kita boleh menawarkan, kita boleh menerangkan. Ya. Saya masih ingat saya pergi ke Republic Czech. Saya pernah sampai ke Republic Czech. Dia punya ibu kotanya Prague. Cantik Republic Czech ni. Kalau adik-adik ada peluang duit lebih, kan? Kumpul duit, pergi melancong, pergi mengembara, tengok bumi-bumi Eropah. Saya pergi Republic Czech, Prague. Di situ Islam senang berkembang. Waktu saya pergi tu ada 3 masjid. Waktu orang benci kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada kartun kan, pelukis daripada Denmark lukis kartun membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibuat oleh umat Islam di Republic Czech? Dia tidak pergi menyerang orang bukan Islam, tetapi dia menghadiahkan bunga ros dan menerangkan ya keindahan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagi ros. Bukan Kak Ros, bagi ros. Kak Ros tu yang dalam Upin dan Ipin. Bagi bunga ros. Menunjukkan akhlak orang Islam yang tidak react apabila orang menghina Nabi SAW. Bukan dia react dengan bentuk keganasan, tapi dia react dalam bentuk memberikan ros. Akhirnya orang bukan Islam di Republic Czech ni berminat dengan Islam, pergi melawat masjid-masjid yang ada. Saya dah pergi salah satu masjid di Hadrek Królové. Salah satu masjid daripada 3 masjid yang sedang berkembang di Republic Czech. Kan? Itu bila menggunakan kaedah yang sederhana dalam dakwah. Menghadiahkan bunga ros kepada orang bukan Islam. Jadi kita lihat dakwah bilhal ni, dakwah menunjukkan akhlak yang baik. Jadi saya rasa saya cuba berhenti setakat itu. Walaupun banyak lagi yang saya nak ceritakan, saya cuba ambil soalan. Cuma saya boleh rumuskan adik-adik sekalian, saudara sekalian, bahawa pentingnya untuk kita berfikir proporsional, berfikir sederhana, kan? Berfikir berpaksikan ilmu, bimbingan ilmu dengan kefahaman Islam yang sebenar, dan kita menghasilkan tindakan yang profesional. Itu tajuk kita malam ini. Maknanya kita fikir sederhana, kepercayaan kita sederhana, dan kita menghasilkan tindakan yang profesional. Itulah maknanya saya sebutkan tadi, proportional dan profesional ini dia seperti duit shilling ni lah. Duit shilling, sebelah ni fikir proportional, sebelah ni adalah tindak profesional. Jadi dia two side in the same coin. Yeah? Jadi dia tidak boleh dipisahkan, dan kita mengharapkan supaya kita boleh lahirkan lebih ramai lah adik-adik yang berfikiran sederhana. Sederhana bukan maksudnya
orang lelaki, orang muda kata man-man. Saya dah bagi contoh tadi kan, maknanya maksud proporsional ataupun wasatiyah ni memilih yang terbaik. Salah satu definisinya adalah memilih yang terbaik. Bukannya ala kadar dapat C. Nanti mak tanya kenapa dapat C ni, nanti Abang Jufitri ajar kita kena bersederhana mak, kita tak boleh A. C tu adalah grade yang sederhana. Jadi untuk itu saya berhenti dulu setakat tu supaya saya boleh ambil soalan. Ya, kalau Cik Den nak memudah cara ataupun saya boleh terus ambil soalan. Saya balik kepada saudara Cik Den. Silakan. Terima kasih banyak Abang Ju. Tak ada apa. Saya buka soalan kepada sahabat-sahabat lain nak tanya. Kita ada dua soalan yang Abang Ju boleh nampak di chat box. Ada saudari Satra dan juga saudara Muhammad Anis ada bagi soalan ke Abang Ju. Dan yang lain tu saya buka soalan kejap lagi, boleh unmute, boleh tekan klik ikon angkat tangan, raise hand. Jadi supaya Abang Ju dan saya tahu siapa nak bertanya. Jangan malu-malu, jangan risau kalau tanya soalan tak kena bayar. Tapi kalau tak tanya mungkin kena bayar, kita boleh bincang tepi. Saya harap boleh participate sikit lah malam ni kan, malam terakhir kohort ni. Cuma apa yang boleh saya rumuskan daripada apa yang disampaikan oleh Abang Jufitri tadi, macam sahabat dengar, asasnya mesti ilmu lah macam mana sekalipun. Mesti ada ilmu. Nak tidur pun ada ilmu, nak study pun ada ilmu. Dan situlah kita belajar tentang nilai justice, hak dan keadilan. Mesti berlaku adil wa imah kepada diri kita sendiri. Kadang-kadang kita lupa kita nak bantu orang, kita nak berbuat baik dengan orang, tapi kita lupa untuk berbuat baik dengan diri kita. Buat baik dengan diri kita sebab tubuh badan kita ni, wa imah fizikal kita ni pun Allah Subhanahu Wa Taala pinjamkan, bukan hak kita. Jadi ada hak di situ. Kalau belajar, kita rasa macam Abu Jufri tadi kan, dia mesti ada elemen of justice. Jadi bersederhana, mesti proporsional itu, ada perkadaran di situ, mesti ada elemen wasatiyah. Tapi wasatiyah bukan bermakna pelepas tangan, tapi wasatiyah di sini bermaksud kita mesti ada elemen keadilan juga di dalam diri kita, supaya bila kita buat apa-apa, kita tahu kita mesti buat dengan selayaknya dan sewajarnya. Saya dapat A, ulasan A lah kepada Cik Den. Masya Allah, boleh macam tepi ni. Okey Abang Ju, soalan pertama daripada saudari Satra ni. Dia tanya Abang Ju, bagaimana kita nak hadapi orang yang tidak profesional dan tidak proporsional. Dan soalan satu lagi daripada saudara Muhammad Anis, adakah memilih untuk ukhrawi berbanding duniawi itu dianggap sebagai ifrat? Yang lain boleh tanya Cik Abbas pun boleh, nak Ani pun boleh. Abang Ju akan jawab dulu soalan ini insya-Allah. Silakan Abang Ju. Ya, terima kasih Cik Den. Satu soalan yang menarik. Saya jawab dulu saudara Muhammad Anis. Adakah memilih ukhrawi berbanding duniawi dianggap sebagai ifrat ataupun ekstrim? Ini juga penting bila kita salah memahami konsep kehidupan duniawi dan juga akhirat. Sebab saya pernah jumpa seorang lah orang tua. Saya tanya dia, kenapa tak jaga motosikal ni kan? Dia guna motosikal ni untuk pergi ke surau, masjid. Kan? Kenapa tak cuci, tak jaga, tak servis? Dia kata ni semua dunia. Dan sedangkan motor itu adalah dunia yang kita gunakan untuk menjambatani akhirat. Betul tak? Untuk pergi surau, untuk pergi berkhidmat untuk keluarga, untuk kita pergi keluar membantu orang, untuk kita pergi bantu membeli barang pada orang yang susah kan. Tapi bila dia silap faham, dia kata motor ni adalah dunia, tak perlu servis lah, tak perlu orang kata basuh-basuh lah, biarlah kotor, biarlah nampak buruk kan. Sedangkan kita dianjurkan untuk kita difahamkan bahawa ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ni adalah jambatan akhirat. Apa-apa benda yang bersifat keduniaan, kalau betul niat kita, maka dia akan jadi jambatan kita pada akhirat. Sebagaimana motor tadi lah. Kalau kita niat motor ini untuk kita pergi disco, untuk kita bawa awek, bawa pakwa, untuk kita melakukan perkara-perkara mungkar, maka dia tidak membawa kita kepada akhirat. Jadi apabila kita memilih akhirat, tidak semestinya kita meninggalkan dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dalam surah Al-Qasas, Allah sebut jangan lupa untuk ambil portion kamu yang seadanya di dunia ini untuk akhirat. Ya, kita gunakan dunia ni untuk jambatan kepada akhirat. Dan bila kita ada harta,
kita janganlah letak orang kata letakkan dunia tu di hati. Sebab itu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in meletakkan dunia itu di tangan. Dia tidak letakkan dunia itu di hati, tapi dia letakkan dunia itu, rumah besar dia, kereta besar dia, tunggangan dia besar, di tangan, bukan di hati. Ya, itu beza bila orang yang zuhud. Zuhud, ni salah satu lega Cik Den kan, saudara Hanis. Orang faham zuhud ni, zuhud ni pakai compang-camping, pakai topi Abim ni tak bagus, ni tak zuhud. Ini semua hip hop ni Abim ni, teruk kan. Jadi jangan salah faham. Kan? Contohnya salah faham yang lain. Tak boleh pakai berus gigi ni, bid'ah. Berus gigi ni Nabi SAW tak guna. Kita mesti pakai kayu sugi. Kan? Ini antara fahaman-fahaman salah yang menyimpang. Sedangkan roh untuk menjaga untuk sugi itu adalah roh dia adalah kalau pakai kayu sugi itu baguslah. Cumanya roh kepada falsafah sebenarnya adalah menjaga kesihatan gigi. Itu sunnahnya. Kan? Jadi sunnah macam pakaian juga. Ni pakai topi ni bid'ah. Abim buat bid'ah pakai topi. Mana Nabi SAW tak pakai topi? Pakai serban. Jangan kita salah faham. Sunnahnya di situ adalah berpakaian kemas, berwangi-wangian. Topi Abim pun cantik. Nasib baik dia bagi satu kat saya dah. Kan? Alhamdulillah saya dapat satu. Kan? Tak salah. So di situ bila salah memahami konsep. Itu saya sebut kerana orang muda ni terlalu bersemangat, dia suka membida'ahkan orang, kan ada kumpulan yang menyesatkan orang, kan kumpulan kau tak bagus, kumpulan aku bagus, kan kumpulan kau salah, kumpulan aku tak salah, kan dari segi pandangan pun kadang-kadang kita menyalahkan orang. Sedangkan semakin kita berilmu, semakin kurang kita menyalahkan orang. Betul tak? Ini baru semangat. Kadang-kadang kita lihat kadang orang yang ada semangat agama kan, sebagai contoh artis kan, bila dia tidak landaskan perubahan dia berdasarkan ilmu, maka dia akan cepat nak jadi macam ustaz pula kan. Salahkan orang tu, salahkan orang ni. Sedangkan apabila semakin seorang itu berilmu, semakin dia tunduk. Sebagaimana resam padi. Semakin berilmu, semakin berisi, semakin tunduk. Betul tak? Kan? Jadi sama juga dengan ilmu ni. Dia semakin kita berisi, semakin kurang kita menyalahkan orang. Semakin kurang kita berdebat. Kan? Macam Imam Syafi'i. Imam Syafi'i adalah tokoh mazhab yang hebat, menghasilkan Ar-Risalah dan Al-Um dan menjadi tokoh agama yang hebat. Dia pernah menyebutkan bahawa ra'yus shawab yahtamilul khata' wa ra'yuka khata' yahtamilus shawab. Dia sebutkan bahawa pandangan aku mungkin betul, tetapi mungkin juga salah. Tengok tawaduknya Imam Syafi'i. Dia firm dengan dia punya pandangan betul. Tapi dia kata kemungkinan untuk membawa kesalahan tu tinggi. Ada juga. Wa ra'yuka khata' yahtamilus shawab. Pandangan kamu tidak betul tapi kemungkinan ada kebenaran. Itu Imam Syafi'i. Orang berilmu tapi dia punya tawaduk, merendah hati, tidak menyalahkan orang. Jadi sama juga saudara-saudara sekalian, apabila kita faham agama ini, kita kena faham dengan sebenar-benarnya. Janganlah kita anggap bahawa bila kita fikir akhirat, maknanya dunia kita kena buang. Dunia tu letak di tangan. Para sahabat meletak dunia tu di tangan, bukan di hati. Zuhud yang saya ceritakan tadi pun sama. Zuhud ni meletakkan dunia tu di tangan, bukan di hati. Anda boleh pakai wildfire, tak ada masalah kalau mampu. Kalau tak mampu jangan pakai. Macam Cik Din mampu tak pakai wildfire? Cik Din tak mampu jangan pakai, Cik Din. Tapi tak salah pakai wildfire. Jangan kata pakai wildfire ni dunia. Ada orang pakai kancil pun macam saya, pakai kancil, tapi punya sayang kancil tu meletakkan kancil tu dekat hati dia. Orang ni pakai wildfire tapi letak wildfire tu di hati, di tangan. Ada orang pakai kancil je, belagak nak mampus. Orang calar sikit kereta, mulalah sayang dia gila-gila sampai tak tidur malam, sampai terlalu sayangkan harta. Jadi sekali lagi, kena faham zuhud itu berdasarkan neraca ilmu. Kena faham sunnah itu berdasarkan neraca ilmu.
Jadi sekali lagi saya simpulkan saudara Hanis bahawa memilih akhirat tidak bermaksud kita meninggalkan dunia. Kita jadikan dunia itu, ini fahaman sederhana lah yang kita nak terapkan. Maknanya tidak meninggalkan dunia. Maknanya kalau satu lagi masalah saudara Cik Din, semua nak jadi hafiz. Of course kita setuju semua hafiz tu bagus. Jangan semua jadi ustaz. Kita perlukan hafiz. Baru ni kami tubuhkan majlis beliau tahfiz. PU Hafiz dan presiden pun ada pandangan yang sama. Tak semua hafiz ni perlu jadi ustaz. Ada yang perlu jadi jurutera, ada yang perlu jadi arkitek, ada yang perlu jadi saintis data. Kan? Tak semua jadi ustaz. Sebab kononnya dalam keluarga pun kita perlu ada anak-anak rancang nanti. Kalau ada adik yang ada anak-anak, rancang seorang jadi ustaz, seorang jadi saintis, seorang jadi ahli hadis, seorang jadi ketua polis negara, contohlah kan. Maknanya kena seimbang. Itu fahaman yang sebenar. Jadi soalan yang kedua adalah berkaitan dengan bagaimana kita nak hadapi orang yang tidak profesional dan tidak proporsional. Satra binti Nur Izman. Okey, bagaimana kita nak hadapi orang yang tidak profesional? Kita kena banyak berdialog dengan orang yang macam ni. Kita kena banyak berdialog, kita kena banyak nasihat dia, kita kena banyak buka minda dia. Macam tadi tu yang saya sebut pada awal tadi, dialog seorang pemuda, ya, seorang pemuda dengan tuan guru tadi yang nak mengebum kelab malam. Jadi apabila guru ini merasionalkan dia dengan menyebutkan bahawa kalau gitu kamu mengambil kerja syaitan. Sebab syaitan nakkan lebih ramai orang masuk neraka. Dengan kamu mengebum kelab malam ini, maka akan ramailah orang yang masuk neraka. Jadi kamu nak jalankan kerja seorang Muslim ataupun kerja seorang syaitan yang nak ramai orang masuk neraka. Jadi di situ saudara-saudara sekalian, untuk kita berhadapan dengan orang yang tidak profesional dan proporsional ni, kita kena berdialog dengan dia. Dan kita kena buka mata dia bahawa Islam sebenarnya mengajar kita untuk berfikir proporsional dan bertindak secara profesional. Sebagai contoh yang banyak kami bawa. Pernah dengar tak Dr. Surin Pitswan? Ya, Dr. Surin Pitswan ni almarhum ataupun nama dia orang Thailand. Nama Islam dia adalah Abdul Halim Ismail. Dr. Abdul Halim Ismail, dia pernah menjadi Setiausaha Agung ASEAN. Pertubuhan negara-negara Asia Tenggara, dia pernah jadi. Dia adalah lulusan pondok. Ya? Tengok, kita lihat, dia lulusan pondok, orang yang kuat agama, menghafal Al-Quran, hadis, menguasai ilmu-ilmu agama. Tetapi dia menjadi Setiausaha Agung ASEAN. Nampak tak di situ kita lihat? Maknanya dia ada ilmu agama tapi dia orang yang begitu profesional, boleh mengurus organisasi besar seperti ASEAN. Jadi kita buka minda dia dengan tengok ni tokoh agama ni. Tokoh agama yang menguasai agama tapi boleh memimpin pertubuhan besar seperti pertubuhan negara-negara Asia Tenggara ataupun ASEAN yang berpangkalan di Jakarta. Jadi kita kena banyakkan dialog dan banyakkan berikan contoh kepada orang yang tidak profesional dan proporsional ni dan ajak dia untuk berguru dengan sumber yang berautoriti. Kan? Janganlah pergi belajar dekat ustaz-ustaz yang cenderung kepada fahaman ekstrim. Sebab itu saya sebutkan bahawa belajar daripada ulama yang muktabar. Apa maksud muktabar? Ulama ataupun agamawan yang diiktiraf oleh dunia Islam dan keilmuan dia. Sebagai contoh, kalau dekat dunia ni yang ada fahaman yang begitu solid seperti Profesor Dr. Yusuf Qaradawi. Saya dah jumpa seorang budak, bukan budak lah, budak ni nampak macam budak besar ni. Saya jumpa seorang agamawan muda lah. Dia kata sebelum ni dia berfikiran agak ekstrim. Tapi apabila dia membaca karya-karya Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Dr. Ahmad Raisuni, baru dia terbuka minda dia. Ya? Jadi untuk berhadapan dengan orang yang tidak profesional dan proporsional ni, kita buka minda dia dengan
menyeru dia membaca bahan-bahan bacaan yang ditulis oleh ulama-ulama yang muktabar seperti Profesor Dr. Yusuf Qaradawi. Banyak menulis tentang kefahaman Islam yang sebetulnya. Salah satu bukunya telah disebut oleh saudara Cik Din pada awal tadi. Bagaimana menanggapi gejala ekstremisme. Orang yang terlalu bersemangat tapi tidak dipaksikan dengan paksa ilmu, akhirnya dia menghasilkan hulu. Pergi tembak orang, bunuh orang. Kan? Itu tindakan teror, teroris. Jadi itu jawapan saya kepada saudari Satra. Syed Shah Reza, saya ada kawan dia seorang penceramah agama yang baik. Namun dalam kerja beliau tidak patuh pada masa kerja hakikat. Ini salah satu contoh lah. Bagus contoh ni, saudara Syed Shah. Bagaimanakah cara yang baik wasatiyah agar boleh menegur beliau agar menepati kerja hakiki? Beliau tua 15 tahun daripada saya. Wow, 15 tahun tua. Tak mudah juga nak tegur secara berhikmah ni kan. Kalau boleh kita minta saudara Syed Shah mintakan orang yang lebih dihormati ataupun yang direspeki. Betul ke direspeki? Ada dan respeki, dihormati. Sebab mungkin jarak umur Syed Shah 15 tahun tu mungkin dia ala budak lagi nak nasihat aku kan. Walaupun sebenarnya nasihat ni sepatutnya perlu diminta oleh tidak mengira had umur. Kadang-kadang ada kita tengok bagaimana Saidina Hasan dan Husin menegur orang tua yang salah mengambil wuduk. Pernah dengar kan kisah ni kan? Saidina Hasan dan Husin, dia lihat seorang pakcik tua ni salah mengambil wuduk. Jadi dia muda, pakcik ni dah tua otai kan. So ambil wuduk pun tak betul. Kita tengok ramai kan ambil wuduk masih lagi tidak betul. Sorry to say ada juga pemimpin-pemimpin yang hebat solat pun tak betul So bagaimana nak tegur? Tak mudah tu. Kan? Biasanya kita solat kita kena kepakkan tangan, kaki ni bukan tangan. Kaki kita ni kena kepak, dia tak boleh tegak macam ni kan. Kaki bila kita sujud, kita tak boleh macam ni ataupun macam ni. Kita kena kepak kan, betul tak? Ke korang tak biasa buat ni? Macam blur je. Okey, betul. Maknanya ilmu solat yang betul. Sebab itu ilmu solat pun adik-adik sekalian, kena sentiasa menimba ilmu solat ni. Sebab ilmu solat kita ni kadang-kadang masih di tahap tingkatan darjah 6. Sebab kita anggap dulu kat sekolah dah belajar solat, kita nak belajar solat apa lagi? Adik-adik sekalian, ilmu solat kita kena sentiasa berterusan sehingga hari ni juga. Saya pun hari ni pun saya masih belajar lagi ilmu solat sebab kata ulama ada lebih kurang 5,000 permasalahan, persoalan berkaitan dengan solat saja, bayangkan. 5,000. Kan? Sebab itu ilmu solat kita kena sentiasa upgrade bersesuaian dengan umur kita. Jangan kita anggap solat ni dah tak perlu belajar sebab kita dah belajar sekolah rendah, sekolah menengah cukuplah. Sebenarnya tak betul. Sebab itu soal ilmu ni penting. Jadi kita balik pada Hasan dan Husin. Macam mana nak tegur secara baik? Kita ambil panduan yang ditunjukkan oleh Saidina Hasan dan Husin. So orang tua ni bila wuduk dia tak betul, Saidina Hasan dan Husin segallah nak tegur secara direct. Takkan nak cik punya wuduk ni salah. Nanti kena lempang kat pakcik ni kan. Pakcik ni dah geram. Jadi apa yang mereka buat adalah mereka seolah-olah salah menyalah. Mereka ambil wuduk, jadi Hasan dan Husin seolah salah menyalah antara mereka. Siapa wuduk paling betul? Bergaduhlah. Jadi pakcik ni datang dengan budak bergaduh. So pakcik yang salah ambil wuduk ni tanya, nak, wahai Saidina Hasan dan Husin, apa yang kau gaduhkan ni? Ni pakcik, dia ni kata dia yang paling betul ambil wuduk. Dia ni pula claim yang dia pula ambil wuduk yang betul. Jadi pakcik ni tengok. Dia mempersilakan, okey, tapi pakcik dah jadi hakim. Jadi pakcik ni jadi hakim, Saidina Hasan dan Husin memperlihatkan cara mereka mengambil wuduk. Jadi pakcik ni akhirnya tersedar sendiri bahawa yang salah sebenarnya dia, bukannya Saidina Hasan dan Husin. Itu cara-cara yang bil hikmah. Saya pernah ditegur secara hikmah oleh Tan Sri Rais Yatim. Kenal tak? Tan Sri Rais Yatim ni yang di-Petua Dewan Negara. Waktu kami jumpa dia, kami ambil masa yang terlalu lama lah sebab excited jumpa dia. Sebab dia ni orang yang menguasai teromba, pepatah pepitih. Dia orang Minang. Banyak menulis tentang kebudayaan. Tentang adat-adat ni lah kami teruja.
Jadi bila dia nak balik tu, sebab kami mengambil masa dia ekstra lebih, jadi dia tegur kami dalam keadaan begitu hikmah. Dia menggunakan pantun. Kan? Saya tak terfikir dia berpantun, dia tegur kami sebab kami ambil masa dia terlalu lama, sebab terlalu excited. Jadi dia tegur menggunakan pantun. Yang mana kami rasa tak rasa nak marah sebab orang kata sentap kan? Orang kata dakwah sentap sekarang Cik Din kan? Dakwah-dakwah sentap kan? Ni tak sentap. Kita rasa teguran itu menusuk kita punya hati, tapi dia menggunakan bahasa pantun. Ini satu lagi teknik saudara-saudara sekalian, bila nak menegur orang, kita menggunakan laras-laras bahasa yang begitu cantik, menggunakan pantun. Tan Sri Rais tegur kami sebab kami ambil masa dia yang lama. Saya tak ingat pantun tu. Saya cuba cari balik pantun tu. Menarik. Maksud dia, kalau nak berjumpa orang, jangan berlama-lama. Macam itulah. Dia punya pembayang dia saya lupa, tapi dia punya pantun akhir dia menyampaikan mesej, kalau nak jumpa orang penting, janganlah ambil masa yang lama. Sebab orang penting ni sibuk. Kita pun kena jaga masa. Jadi, pantun-pantun. Sebab itu saya suka mengkaji balik pantun-pantun. Saya tengok balik cerita-cerita P. Ramlee kan. Cerita, macam-macam cerita lama. Cuba tengok bahasa-bahasa dia orang. Cantik. Kita orang Melayu ni, bahasa dia tinggi. Laras bahasa dia halus, tinggi, mulus. Tapi sekarang ni orang dah tak yakin dalam bahasa Melayu. Semua nak guna bahasa Inggeris. Sebab itu PM kita tegur 2 minggu lepas kan. Elit Melayu ni dah tak gunalah bahasa Melayu. Lebih yakin dengan bahasa Inggeris. Guna bahasa-bahasa pantun yang menegur. Sebagaimana peribahasa menyebutkan bahawa pukul anak sindir menantu. Kita nak tegur menantu, segan. So kita pukul anak. Dia punya kiasan dia, kita pukul anak, mesej sampai kepada menantu, kesalahan dia, jadi ditegur secara. Jadi untuk Syed Shah, untuk kita tegur, orang yang lebih tua pada kita kena lebih berhemah, mungkin menggunakan model Saidina Hasan dan Husin, dan juga menggunakan orang yang dia respect. Yang contoh Din lah, mungkin Din ni berpengalaman kan, kita guna Din, boleh tak tegur ustaz tu, dia berceramah menggunakan masa hakiki dia. Kan, sedangkan kerja tu adalah kewajipan. Berceramah ni adalah kerja sampingan. Kalau buat di luar waktu kerja, okey lah. Jadi kita minta Cik Din, sebab dia pakai topi Abim kan, dia dihormati sebab dia pakai topi Abim. Jadi Cik Din tolonglah nasihat dia. Jadi kaedah yang ketiga, kita gunakan orang yang dia dihormati lah kan. Itu antara yang saya boleh jawab lah. Mungkin ada lagi Cik Din, kalau ada. Kalau tak ada, kita boleh tutup lah. Ada satu lagi Abang Ju, saya nampak tadi dari saudara Muhammad Fadawul penat angkat tangan dari tadi tu Abang Ju. Kalau angkat tangan betul tu lenguh tu. Cuma cuma tadi sebelum kita pergi ke saudara Firdaus ni, saya tertariklah bila Abang Ju sebut soal the essence tu kan. Kita kena tahu dia punya substance tu daripada tengok form dia kan. Macam sunnah Nabi kata tutup kepala kan, tapi kadang kita fokus pada serban dan sebagainya sampai kadang-kadang yang jadi orang kata jadi perdebatan sama ada ialah adakah dia integral part of that religion kan. Contoh macam compare dengan masyarakat Sikh sebagai contoh kan. Kadang orang dia macam ni Abang Ju, kadang dia pakai serban, dia malas nak buka balik naik motor, dia kata leceh nak buka balik serban, tapi kadang-kadang dari segi keselamatan mungkin bahaya untuk yang bawa motor kan. Jadi untuk orang Sikh mungkin ada kewajipan, tapi untuk orang Muslim jadi sekadar sunnah. Walaupun orang kata digalakkan, tak adalah sampai tahap wajib kan. Yang utama ialah dari keselamatan. Saya ingat dulu apa ada ustaz saya sebut, siapa kalau sakit serban tu bukalah saat nanti sampai masjid kita pakailah balik kan. Jadi essence tu lah. Jadi saya pun bahaya agaknya jadi asyik jadi contoh Abang Ju tadi pakai topi ni kan. Dia menarik Cik Dan, bila orang kata dulu saya masih ingat ada seorang penceramah dia sebut bahawa memakai helmet ni adalah agenda Yahudi. Jadi kelakar juga sebab bila dia faham, oh ni dunia agenda Yahudi. So keberkatan dengan memakai serban ketika menunggang motosikal mungkin ialah itu antara kesilafan pahaman bila dia faham cara yang salah. Menarik juga sebab kalau siapa yang belajar undang-undang, saya ingat tiap hari ada 2-3 orang seperti kita, antaranya Ilham Kamal tersilap dengan kawan lain yang ada undang-undang ni. Saya rasa mungkin ada yang pernah baca lah, Abang Ju sendiri mungkin pernah baca kes Atikur Rahman dan sebagainya. Jadi saya rasa menarik lah. Dia ada two side of coin yang Abang Ju cakap tadi tu. Sudah tentu katakanlah ada yang bersetuju, ada juga yang tak bersetuju kan. Tapi saya fikir, yelah pada sake of untuk ilmu, saya fikir kita
boleh belajar juga kan. Kadang ada juga betul pandangan kata elok pakai serban dan sebagainya kan. Jadi kita raikan pandangan lah. Kita nak dengar saudara Firdaus. Cuma tadi saya ternampak satu pantun lah Abang Ju. Google kat cari juga pantun Minang tak jumpa Abang Ju. Ada satu dalam rumah hidup bersama, dinding batas tinggal tiap ruangan. Tamu tinggal berlamu-lamu. Senyum simpul jadi omelan. Itu je lah dia tapi tak ada kaitan pula dengan Mungkin tu kot. Macam teli je. tapi nak bahasa Minang tu tak berapa pandai lah kan. Sikit-sikit boleh lah kan. Saya orang Minang. Saya orang Minang, Cik Din. Ni baru jadi lantik menjadi Presiden Ikatan Minang Malaysia. Masya-Allah. Okey. Silakan Saudara Firdaus, lama tunggu tadi. Silakan. Kalau ada soalan boleh unmute. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Tak izin pada BS dan Nabiullah tentang penerima ilmu Abang Ju. Ya. Sedikit cuma soalan saya tertarik bila sampai Saudara Firdaus agak putus-putus lah. Kalau boleh mungkin kalau saya cadangkan off sekejap video, tinggalkan audio je. Jadi kadang-kadang sebab bandwidth dan sebagainya. Silakan. Ini jelas tak? Okey. Bawa wasatiyah sikit. Jadi Abang Ju, saya setujulah dengan apa Abang Ju kata mengenai fikiran proporsional dan tindak profesional, macam mana izhad fi dunya yuhibbukallah wa izhad fi ma indanas yuhibbukannas. Cuma saya nak bertanya sedikit. Kita dalam mengatakan mengenai pemikiran profesional, bertindak secara profesional dan secara proporsional ni, hari ini rata-rata, bukan kita naklah kata kelompok belia, tetapi rakyat Malaysia sendiri dia lebih gemar discuss about event and people berbanding discuss about idea. Ini yang kurang, saya minta maaf lah daripada sudut pandang pribadi saya. Jadi saya nak bertumpang tanya kaedah yang bagaimana untuk kita membudayakan. Kalau membawang itu mungkin laju, tetapi bila mana membicarakan keperluan ataupun maslahat yang perkara-perkara yang membawa maslahat kepada Malaysia sendiri, itu kurang. Sebab tu saya ada slot-slot macam ni mungkin saya dapatlah sedikit mencedok ilmu daripada perkara-perkara kepimpinan, perkara-perkara yang macam mana daripada segi tidak ekstrim. Sebab kita tak nak dalam masa hadapan macam Piramli kata, harap dan sokong membawa rebah. Yang mana di akhirnya nanti kita menyokong tetapi dia kita bawa kepada sesuatu kelebihan demi ummah. Itu saja Abang Ju. Maaf, tumpang bertanya. Okey, terima kasih Saudara Firdaus. Ini juga satu equilibrium ataupun keseimbangan ataupun pemikiran wasatiyah yang perlu ada dalam kehidupan orang muda, supaya kita juga perlu ada keseimbangan ataupun keseimbangan dalam kita berfikir ataupun berbicara, kerana orang hanya suka berbincang tentang soal-soal event, manusia. Walaupun kita tak nafikan juga, kita tidak boleh tinggalkan juga Saudara Firdaus untuk kita berbincang tentang event, tentang kemanusiaan, kerana kita sebahagian daripada wayang kehidupan tersebut. Ya, kita juga harus bincang tentang soal event, soal manusia. Kalau Imam Ghazali sebut, bila kita dengar keburukan orang, bukan kita lagi tambah ataupun suka, kita jadikan keburukan orang itu sebagai sempadan kepada diri kita, supaya kita tidak mengulangi sikap dan tindakan yang sama dengan apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Ya, sebab itu juga saya sebutkan pada awal tadi, saya buat modul 12 difficult people to handle untuk kita memahami karakter-karakter manusia yang pelbagai, yang rencam, yang kadang-kadang sukar difahami dan sukar ditangani. Itu semua adalah berbicara tentang manusia. Sebab itu saya lately ni saya suka baca buku-buku berkaitan dengan kemanusiaan. Sebab menarik juga kita bincang tentang manusia, tentang individu. Ya, sebab manusia ni juga adalah satu alam yang besar yang tersimpan rahsia-rahsia yang Allah sebut dalam Al-Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu, kamu tidak fikirkan. Apakah kamu tidak melihat sesuatu pada diri kamu? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Maknanya bincang tentang orang ni pun kadang-kadang menarik.
tentang karakter manusia, tentang sikap manusia. Sebab itu saya sebutkan saya suka baca buku-buku berkaitan dengan sikap-sikap dan karakter manusia. Kan, buku yang seperti Erikson tulis tentang tentang kemanusiaan, tentang karakter manusia, tentang difficult bosses around you, semua adalah tajuk-tajuk berkaitan dengan sikap manusia. Sebab sikap manusia ataupun tindak tanduk manusia ni kadang-kadang sukar difahami oleh kita. Jadi menarik untuk kita mengkaji juga, bercerita tentang manusia-manusia. Menarik juga kita bincang tentang event-event, tentang acara-acara. Dan yang paling penting juga kita kena seimbangkan untuk kita berbincang tentang soal idea-idea besar yang merubah dunia. Itulah orang kata keseimbangan yang perlu ada, dan untuk kita menjadi orang yang hebat, kita perlu apa yang disebut oleh DJ Schwartz sebagai the magic of thinking big. Keajaiban-keajaiban yang apabila kita berfikir tentang perkara-perkara besar. Namun dalam kehidupan kita, saya sebutkan pada tadi bahawa jangan juga kita lupakan perkara-perkara kecil. Kita juga kena ada keseimbangan. Jadi tapi kita nak galakkan anak-anak muda berfikir secara big thinking, helicopter view ataupun bird eye views. Dia berfikir melihat sesuatu dalam kerangka yang luas. Sebab itu dia kena membaca banyak supaya pemikiran dia luas. Ya, dia punya cara berfikir luas, cepat matang. Ya, ruginya kalau dia hanya bincang tentang soal-soal kecil. Soal-soal kecil berbicara tentang hanya soal manusia, event, dia akan merugikan umat. Saya ambil contoh ketika Itali melanggar ataupun menakluk Libya. Kita tahu Libya ni adalah negara yang ditakluk oleh Itali. Ketika tentera Itali telah berada di sempadan negara Libya, ulama-ulama ketika itu sebahagiannya sibuk membincangkan perkara-perkara kecil. Bayangkan, para ilmuwan pembincang perkara-perkara kecil dengan tidak mengutamakan perkara-perkara besar. Apa yang dibincang ketika itu? Ketika itu, tentera Itali telah berada di sempadan. Tetapi cendekiawan-cendekiawan Libya ketika itu membincangkan tentang hal kecil. Berbanding hal yang lebih besar, sepatutnya bincang tentang meniup seruan jihad untuk lawan Libya, lawan Itali di sempadan, kerana mereka dah berada di sempadan. Tapi apa yang disebutkan oleh cendekiawan Libya ketika itu, mereka sibuk membahaskan perkara kecil, iaitu mereka berbahas walaupun ayat Quran, tapi saya nak bagi contoh, mereka berbincangkan tentang ayat dalam surah An-Naml. Wa qala namlatun ya ayuhan naml udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Dalam ayat ini mereka sibuk membincangkan perkara terlalu kecil. Ayat tu besarlah, jangan silap faham Ayat Quran tu besar. Cumanya ketika Itali telah berada di sempadan, cendekiawan sibuk membincangkan namlah tersebut. Berkata ketua semut, wa qala namlatun ya ayuhan naml, wahai semut-semut sekalian, udkhulu masakinakum, masuklah ke dalam sarang kamu, kerana sebentar lagi Sulaiman dan tentera-tenteranya akan melalui wadi kita ni, takut nanti terpijak. Cendekiawan ketika itu, ayat ni besar, cuma dia silap meletakkan perbincangan ketika itu, ketika tentera Itali sudah berada di sempadan, tapi cendekiawan ketika itu sibuk membincangkan namlah tersebut. Ketua semut ni betina ke jantan? Berdebat ni, benda-benda kecil. Oh tak, ketua semut ni, waqala namlah ni adalah semut jantan. Oh tak. Semut betina, semut jantan, betina, gaduh. Bergaduh, saya nak beritahu perkara kecil. Ayat tu besar. Cuma bergaduh perkara kecil, sedangkan ketika itu tentera Itali sudah berada di sempadan Libya. Sepatutnya cendekiawan ni bincang soal yang lebih besar, bagaimana nak mempertahankan negara. Tengok betapa ruginya orang berfikiran kecil, berfikiran sikit-sikit merajuk, sikit-sikit. Ini satu lagi PL yang tak ada jiwa besar. Bila orang berfikir besar, dia akan berjiwa besar. Kan? Malanglah orang yang berfikir kecil dan jiwa dia kecil.
Dan nak menjadi pemimpin hebat ni kita kena ada jiwa besar, berfikiran besar. Berfikiran saya sebutkan sebagai yang disebut sebagai John Maxwell tu, beberapa jenis-jenis pemikiran seperti futuristic thinking, big picture thinking. Disebut oleh John Maxwell kita perlu ada big picture thinking. Untuk jadi orang yang sukses, kita perlu apa disebutkan sebagai big picture. Pemikiran besar, gambaran besar. Bila kita ada gambaran besar, perkara remeh, soal-soal kecil ni kita akan mudah atasi. Itu saja. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Bang. Ya. Ada Kita soalan bagi lagi? soalan. Kalau tak ada soalan, kita bagi ruang lah kepada Bang untuk buat kesimpulan dan kita akan tutup majlis insya-Allah. Silakan Bang untuk kesimpulan. Okey, kita buat kesimpulan disebabkan moderator dah ngantuk, dah penat. Dia gurau cik dia lah, jangan marah. Sebab peraturan dalam ceramah siapa saya marah akan dijual Ini cerita Piramli Okey, saya simpulkan rakan-rakan sekalian, pentingnya untuk kita membersihkan dua kotoran dalam kehidupan kita. Iaitu kekotoran yang pertama adalah sikap melampau, fanatik dalam beragama. Ya, kita tidak boleh fanatik dan salah faham tentang agama sehingga kita menjadikan Islam ataupun agama kita ni terfitnah dengan salah faham kita. Kefanatikan kita tu menyebabkan apa yang disebut sebagai al-Islam mahjubun bil muslimin, iaitu Islam itu terhalang, terhindar oleh menghalang kecantikan Islam tersebut. Dan yang keduanya iaitu kita melalaikan dan meremehkan kepada agama. Ini dua kotoran yang kita kena alihkan daripada kehidupan kita. Terlalu syadid, orang kata terlalu ekstrim dalam agama pun ada masalah. Terlalu berlonggar-longgar pun ada masalah. Ini yang disebut mungkin pemikiran liberal. Ya, pemikiran liberal yang liberal ni pun kita kena bincang panjang. Jangan salah faham tentang definisi liberal ni. Sebab kita punya proklamasi rukun negara pun kita nak melahirkan masyarakat yang liberal kan. Bukan liberal yang memahami agama secara silap. Ya, itu bahaya. Sebab saya pernah jumpa seorang, ini bukan dah kesimpulan, dah naik balik ni. Dah take off balik ni. Saya nak bagi contoh ni, teringat kan. Saya pernah menyertai ASEAN People Conference di Myanmar. Saya berjumpa dengan seorang bisexual sebab di ASEAN People Conference ni banyak aktivis-aktivis LGBT. Termasuk salah seorangnya datang daripada Malaysia. Dia seorang bisexual, perempuan, cantik. Saya try lah ngorak-ngorak dia nak cuba dia punya tendency tu kan. Rupanya dia bisexual, dia suka lelaki, dia suka perempuan. Saya tak boleh faham. Perempuan suka lelaki, seorang suka perempuan. Dia cuba untuk berhujah dengan ayat surah tentang Nabi Lut itu. Kan? Ata'tu nasyahwatan min duni nisa. Kan? Ata'tu narijala syahwatan min duni nisa. Ya, ketika Allah menterbalikkan bumi kaum Sodom, budak perempuan bisexual ni dia kata, oh tidak, ayat ini ketika ayat menceritakan tentang kaum Nabi Sodom, kaum Nabi Lut itu diterbalikkan bukan kerana amalan LGBT mereka, bukan. Dia kata, ini dia hujah tafsir guna akal, ini masalah pemikiran ekstrim macam ni. Dia kata, pemikiran liberal, dia kata, oh tidak, kaum Nabi Lut, daripada ayat ni kita faham bahawa kaum Nabi Lut diterbalikkan kerana kecurangan mereka kepada isteri dengan memilih lelaki. Faham tak? Faham tak? Maknanya, punca utama kaum Nabi Lut diterbalikkan, dia kata adalah kerana kecurangan terhadap isteri dia kerana memilih lelaki yang lain. Faham tak tu? Dia kata bukan sebab bisexual, bukan sebab LGBT, tapi sebab kecurangan terhadap isteri memilih lelaki lain. Tak ke dia divert tu, dia salah menafsirkan ayat. Ini antara perkara-perkara yang kita kena ambil iktibar lah, bahawa kita kena bersihkan daripada dua kekotoran, iaitu kekotoran fanatik kepada agama. Yang keduanya terlalu berlonggar-longgar kepada agama. Ini akan menghasilkan fahaman-fahaman ekstrim. Ingat ekstrim
kena faham ekstrim bukan sahaja syadid ataupun keras dalam beragama. Berlonggar-longgar dalam agama juga itu adalah ekstrim juga. Itu adalah ekstremism juga. Sebab orang faham ekstrim ini hanya kekerasan, hanya syadid, hanya berpegang agama dengan betul-betul rigid. Tidak. Tidak semata-mata. Ekstrim ni juga melonggar-longgarkan agama pun adalah ekstrim yang the other side. Kena faham tu. Ada dua side ekstremism. Satu yang terlalu syadid dengan beragama, berkerasan dalam beragama, dan satunya terlalu berlonggar-longgar dalam beragama. Jadi secara kesimpulannya, kita hindari daripada dua kekotoran tersebut, syadid dalam beragama dan berlonggar-longgar dalam agama. Dan yang keduanya, kita amalkanlah dari segi berfikiran proporsional dan kita bertindak secara profesional. InsyaAllah kita akan menjadi the Muslim professional yang akan menjadi harapan kepada ummah, dan saya mendoakan kepada adik-adik sekalian, anak-anak muda, kekal beristiqamah dengan kefahaman Islam yang betul dan menghasilkan tindakan-tindakan untuk kita membina peradaban dan ketamadunan kita. Jadi terima kasih bagi pihak Majlis Muslim Malaysia. Saya ucapkan terima kasih dan syabas kepada Abim kerana keberjayaan menganjurkan, juga pada teman-teman yang seramai 35 orang istiqamah yang berada pada malam ini, sama ada yang mendengar ataupun yang tidak mendengar. InsyaAllah saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Abang Ju sudah luangkan masa. Katanya belum makan lagi kan. Jadi insyaAllah lah kita doa Abang Ju sempat makan sebelum bawa kereta tu nak balik tu. Orang kata kena berlaku adil juga pada perut tu. Gerau Abang Ju. Saya rasa banyaklah ilmu input yang Abang Ju bagi. Dan saya fikir sahabat-sahabat semua dapat catch up lah antaranya. Saya fikir bagaimana kita, kalau saya boleh simpulkan, mesti memilih jalan tengah lah as a middle ground narrator kan, menjadi orang yang memilih jalan tengah. Jalan tengah ni dia tidak terlalu kiri, tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu kanan, menyatakan kita bersama dengan para nasionalism ataupun super liberalis dan sebagainya. Jadilah orang di tengah-tengah, walaupun sukar, walaupun orang akan menuding kita, adakah kita ni terlalu syadid, adakah kita ni terlalu liberal, yang paling utama Tuhan tahu siapa kita dan kita mesti zahirkan dengan tindakan kita, bukan sekadar cakap saja. Antara lain yang saya boleh kongsikan, sekadar recap balik apa yang saudara Zulfikri sebut tadi, untuk berjaya mesti think big, fikir benda-benda besar, usaha untuk cakna apa yang berlaku keliling kita. Anak-anak muda hari ini alang-alang dah buka TikTok, buka IG, buka Twitter tu, sambil-sambil tu tengok jugalah apa-apa isu semasa kan, supaya kita dapat kembangkan lagi ilmu kita. Jangan fanatik, bersederhana, wasatiyah. Tapi wasatiyah mesti ada elemen keadilan di dalamnya. Orang kata asas berhujah itu mestilah ilmu, supaya nanti tidaklah kita sendiri yang mentafsirkan Quran dan sebagainya. Saya ingat lagi ada kawan-kawan saya mengatakan kenapa perlu saya bertanya kepada ustaz, sedangkan saya Quran itu diturunkan oleh Tuhan, saya sendiri boleh baca dan saya boleh faham kalau diterjemahkan dalam bahasa yang saya faham, bahasa Inggeris atau bahasa Melayu. Kemudiannya saya mengatakan kalau sakit kita berjumpa doktor, kalau kereta kita rosak kita berjumpa dengan mekanik. Begitu juga kalau kita nak faham tentang ilmu Quran yang terlalu besar ilmunya, mestilah juga bertemu dengan orang yang sepatutnya lebih maklum, lebih tahu. Saya juga tertarik bila Abang juga kata tadi, bila kita makin banyak ilmu sebenarnya, bila kita makin belajar banyak ilmu, sebenarnya lagi banyak yang kita boleh explore, lagi banyak yang kita tak tahu. Ini juga yang kawan-kawan saya yang ada PhD, Abang juga sudah sama PhD. Dan saya tertarik bila Abang sebut nama almarhum Dr. Surin Pitswan, sebab saya sedang buat master di UKM. Tajuk Surin Pitswan lah Abang Ju, di Nakhon Sitam Marat. InsyaAllah ada rezeki panjang umur, tahun depan akan pergi ke Nakhon. Nakhon ni nama tempat Dr. Surin Pitswan membesar dan lahir. Kalau sahabat-sahabat nanti adik-adik lapang, boleh Google sekarang pun boleh, cari nama Dr. Surin Pitswan. Dr. Surin Pitswan ni daripada generasi datuk dia, ayah dia sampailah dia, mereka menguruskan sebuah pondok yang besar, nama dia Pondok Bantan di Nakhon Sitam Marat. Di Nakhon Sitam Marat ni ada orang Melayu di situ, yang mana tak terkala di selatan Thailand kebanyakannya orang menggunakan bahasa Melayu yang Telo Kelantan, dialek Kelantan, tapi di Nakhon Sitam Marat menggunakan Telo Kedah. Jadi orang tua-tua dia cakap bahasa Kedah, dan ada meriam-meriam lama Kedah yang masih ada di Nakhon Sitam Marat. Sangat menarik lah. Dan yang paling penting yang saya fikir apa yang Abang nak sebut tadi, bayangkan ni sahabat-sahabat, Dr. Surin Pitswan ni lulusan pondok, tapi seingat saya dia Harvard Abang Ju, Harvard atau Harvard rasanya. Jadi dia lulusan Harvard juga, ada PhD daripada Harvard, dan
bila bertanding, sahabat-sahabat, dia bertanding pilihan raya di kawasan yang majoriti Buddhis, orang Buddha. Dan dia tidak kekok kalau kata dia jumpa dengan Sami Buddha, dia dengan bahasa badan dia sebagai wakil rakyat kepada masyarakat Buddhis. Bila berjumpa dengan orang Melayu, orang Siam dan sebagainya, orang Muslim digerai-gerai, dia tak ada masalah pakai serban dan sebagainya. Jadi dia adalah diri dia sendiri. Jadi bagaimana seorang pemimpin Muslim Melayu pula tu boleh memimpin masyarakat yang majoriti beragama Buddha, dan kemudiannya dilantik menjadi Menteri Luar Thailand dan ditakdirkan Allah kalau kata panjang umur dia antara calon untuk menjadi Secretary General of United Nations lah. Yang pertama orang Melayu yang dicadangkan untuk menjadi Secretary General PBB, tapi takdirkan umur dia tak panjang. Allah lebih sayang dia, dan saya ada pembacaan yang saya buat dalam thesis saya tu, antaranya sahabat-sahabat kalau sahabat Google, masa Dr. Surin Pelusi meninggal dunia, ada King Soil, tanah daripada Raja Thailand yang dibawa khas oleh Sami Buddha Thailand, dibawa ke kawasan kuburan lah. Nak cerita social cohesion di Thailand tu macam mana, lokaliti ni berbeza kita lah. Kalau tiba-tiba ada orang Buddha bawa tanah putih kita mungkin jadi lain kan. Tapi di Thailand itu adalah satu penghormatan besar. Jadi soal social cohesion, peaceful coexistence dan Baju banyak sebut tadi, ini semua mesti ada asas ilmu, soal perpaduan dan sebagainya. Saya dengan saudara Adli di program siasat di Majestic Hotel tadi pun, sahabat bayangkan peserta-peserta yang dengan kita orang tadi semua pakar-pakar, expert. Tapi mereka tidak ada rasa kekok untuk belajar. Duduk sebagai peserta untuk dengar benda yang diorang dah dengar mungkin 14 tahun, 13 tahun, social cohesion, peaceful coexistence, unity, perpaduan, benda sama. Tapi mereka tidak ada kekok untuk dengar. Sama juga sahabat-sahabat di depan saya percaya semua sahabat-sahabat sama ada yang baru graduate universiti, sedang belajar degree, sedang belajar CJ diploma, tak belajar universiti, kita semua sama. Kita ada ruang untuk belajar, jangan rasa kita besar dan jangan rasa kita kecil. Kita mesti think big dan berfikirlah secara sederhana. Saya ucap terima kasih kepada semua. Guru berdentum hujan tak jadi, gegarnya menggerutuk menyetap hati. Semoga belia Malaysia akan terus maju dan maju lagi, menjulang tinggi panjang abadi. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surat As, dan kita akan tutup majlis kita dengan ucapan ribuan terima kasih, jutaan terima kasih kepada semua peserta daripada kohort 1 sehingga ke kohort 5. Semoga semua dapat ilmu yang baik insya-Allah. Terima kasih kepada Jabatan Belia Sukan Negara, terima kasih kepada Kementerian Belia Sukan, terima kasih kepada Majlis Belia Malaysia dan semua rakan sinergi Angkatan Belia Islam Malaysia dalam menunjukkan proyek kali ini. Sekian wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.